lah kan, sebab aturan apa kita kata, aturan cakap tak boleh kan. So akhirnya kes mahkamah cakap macam ni, kita membuat boom gap ke, security card jaga dekat tempat you masuk ke perumahan ke, tujuan yang untuk mengurus kan, untuk mengurus keselamatan kawasan itu sebagainya, tidak menghalang, dia tidak menghalang, you boleh masuk selepas mendaftar. That's why pengurusan, management ataupun security dia tidak menghalang anda masuk. You masih boleh masuk kan, hanya diuruskan saja, dikawal sedia saja. That's why tidak salah dari segi undang-undang. Itu lebih kurang ayat macam maksudnya macam itulah. Jadi perkataan lawyer itu bukanlah tulis macam tu, tapi itu pemahaman saya lah. Maksudnya, kita kata tidak salah walaupun bukan limited strata. Sebab tujuan untuk mengurus keselamatan, mengurus trafik, tidak salah undang-undang. Tapi kalau dia cakap you tidak boleh masuk, itu salah. Sebab apa? Itu jalan raya, milik siapa? Kawasan perumahan, biasanya jalan raya milik siapa? Milik siapa? Developer tu. Kerajaan tempatan. Kita pun layout, lepas layout, kita tahu rumah boleh dijual, kedai boleh dijual, industri boleh dijual, tapi jalan raya mesti surrender to local government. School reserve, tanah untuk sekolah kena serah kepada kementerian berkaitan, termasuk surau lah, masjid lah, balai raya lah, kawasan lapang, semua serah kepada kerajaan sebenarnya, surrender to the government. So jalan raya ni milik kerajaan tempatan. Boleh ke rakyat masuk guna jalan raya itu? Boleh, walaupun anda tidak duduk di session ini contohnya, anda boleh masuk lagi. So yeah, right, you have the right to enjoy the government land, road reserve, it's open road reserve kan, tanah jalan awam kan, jalan awam. So anda boleh masuk, dia tidak boleh menghalang, tapi dia boleh mengurus. So tidak salah undang-undang. Okay, dulu ingat orang mesti strata kata baru boleh kan, tapi sebenarnya boleh juga kan untuk mengurus keselamatan kelancaran trafik kan. Macam kita punya CKKK kan, kita boleh bawa ronda kan, sekarang ada rukun tetangga kan, kita boleh bawa ronda. Ada salah tak? Tak salah. Itu untuk mengurus keselamatan kawasan. Kita tidak boleh cakap, oh you siapa, mengapa you boleh meronda? Tak salah. Itu kerja kita suka lawan kan. Volunteerism untuk menjaga keselamatan tempat. Boleh. Tapi anda tidak boleh tangkap orang. So, bila meronda, kalau nampak ada pencuri, perompak apa, you kena buat laporan polis. You kena panggil polis datang. You jangan ingat you saja di polis, you belum polis. Security pun bukan polis kan. Apa-apa hal mesti panggil polis. Polis saja dia ada kuasa untuk menangkap. You mungkin boleh tahan pencuri itu, jadi terus panggil polis, polis akan dia menangkap. Betul kan? Macam you orang biasa lah. Kita nampak ada pencuri ke, perompak ke, kita boleh menolong. Tapi ingat, kuasa ada di polis saja. Kita tidak boleh mengambil tindakan suka hati pukul dia ke, tak boleh. Dia boleh menahan dia, lepas tu you panggil polis kan. Boleh? So itu ni, kita kena faham. Kan? Ini isu-isu cakap professionalism, kita bukan baca atas saja, baca etika saja. Kita kena faham isu semasa. Ini penting kan. So semalam ni, so arkitek punya isu macam ni lah. Tunggu mahkamah lah. Tapi dari segi undang-undang macam itu. Selepas undang-undang kita ada kaedah. So kaedah negeri tertentu buat, boleh buat. Saiz kecil. Ada kaedah dia cakap semua submission person macam Selangor, kan KL ke, IT principal submission person masih akan planner lah. Tapi memang dalam dia ada bahagian yang dibuat oleh arkitek. Contohnya building design, arkitek buat. Perspective drawing, arkitek buat kan. So ada benda banyak memang arkitek buat kan, tak salah kan. Cross section ke, perspective drawing ke, kan, building design ke, space tanah bangunan ke, itu memang arkitek buat lah kan. Kalau landscaping, landscape arkitek buat kan. So macam-macam orang terlibat kan. So okay, tengok macam mana apa berlaku lah. So okay, so you may type your name, we can have your attendance. Please type your name here. Okay, so selama isu professionalism kita kena faham lah. Tapi ada satu planner dia highlight berkaitan dengan isu persaingan, atas persaingan kan, Competition Act. Sebenarnya Competition Act ni dia menggalakkan kita ada competition. Semua business ni patutnya we have the competition. That means
We cannot have the so-called monopoly business. Kita tak boleh monopoli. Kalau kita planner cakap apa, kerja ni mesti planner yang buat. Ataupun arkitek juga, mesti arkitek yang buat. Takut kita akan salah dari segi undang-undang untuk isu monopoli, iaitu di bawah Akta apa? Competition Act ke apa. Saya pun tak faham nama Akta tu, semalam ada orang sebut lah. Okay? Ada Competition Act, something ayat macam itulah. Kalau macam betul mungkin kena online carilah. Kan? Maksudnya sebenarnya kerajaan tidak menggalakkan kita monopoli the business. You tahu cerita, the news for the ants, itu ants kan? Company besar yang ingin dibuat oleh China ni, kan? Oleh Jack Ma punya ants, tahu? Anak-anak, tahu tak company tu? Jack Ma, Alibaba tahu ada tu. Dia nak jual saham untuk company baru dia ants kan, satu pasukan baru kan, big company kan. Apa masalah dia hadapi? Apa kerajaan bertindakan kepada dia? Kerajaan China cakap dia cuba monopoli the business. Semua orang buat bisnes sebenarnya itu tak boleh buat tindakan yang menyebabkan orang cakap you ni monopoli the business. Contoh macam ni lah, kita cakap TMB saja boleh jual elektrik, itu takut satu monopoli juga. Ataupun kita mention planner only can do the planning work, or architect only can do the architect work. Itu benda takut mungkin orang akan tafsirkan sebagai monopoli tau. That's why apabila sekarang ni kita punya Akta Perancang Bandar 1995, kita sebut apa? Kita boleh buat kerja planning semua kan. Kita ada sebut panjang dia list lah kan, termasuk dari KM sampai lah study ke, study lain kan. Tapi ada satu ayat sebut apa? Bidang lain, profession lain pun boleh membuat kerja-kerja ini kan. Kalau undang-undang tu bagi dia punya kuasa lah kan. Mengapa ada ayat macam ni? Sebab ini maksudnya kita tak ada monopoli. Planner kita tak buat kerja monopoli. Kita tetap menghalang profession lain yang layak ikut undang-undang lain untuk bekerja planning. Itu maksudnya kita tak monopoli. That's why arkitek sekarang ni pun tak monopoli. Dia cakap dia boleh buat saja. Dia tak pernah cakap planner tak boleh buat. Ataupun arkitek only can do the planning work. They never mention this title. And then we also never mention in Town Planner Act atau Perancang Bandar 1995. We also never mention. That means kita tak ada monopoli. Ini penting lah, professionalism. Kita tak boleh monopoli. So kita tak boleh cakap kita saja boleh buat. Kalau kita saja boleh buat, ini semua monopoli. Ants, mengapa kita cakap, aku tak faham sangat lah kan, aku baca berita yang newspaper kan. Mengapa Ants ni disalahkan, dia cuba monopoli? Sebab dia cakap macam ni tau, siapa punya, contohlah, saya lah, nak jual saya nak buka satu online company nak jual handphone. Dia cakap, kalau you register di bawah Ants company, you tak boleh register di company lain. Maksudnya, you nak jadi, nak buka online punya shop kan, e-shop kan, dekat Ants ni, dekat Alibaba ke dekat mana, you tak boleh buka lagi tempat lain. So, orang nampak ini adalah satu percubaan untuk monopoli the business. Sebab you tahu, platform yang paling besar sekarang di bawah Ants. Kan? Platform paling besar di bawah Ants. Kalau semua orang mesti minat nak jual produk dia di bawah Ants kan, Alibaba punya company lah kan, termasuk Taobao lah dan sebagainya kan. Tapi kalau you join group dia, you tak boleh join orang lain lah. Maksudnya, dia membenarkan anda buka macam-macam branch lah, maksudnya, di platform pelayanan. Sebenarnya dia cakap ini adalah satu monopoli, ikut tafsiran kerajaan China lah. Sebenarnya bukan China saja tau, anti-monopoli. Malaysia bersama anti-monopoli tau. Kita tak boleh buat sesuatu benda yang monopoli di bisnes. Saya pernah sebut dengan anda kan, I think kelas pertama kan, ada satu pasukan orang, dia register sampai 10 ke 20 syarikat tau, kontraktor. Kan, register sampai 10-20, mungkin kita ada 10 orang kan. So bergilir-gilir lah, company ni Ali jadi ketua, orang lain jadi member. Company lain Abu jadi ketua, orang lain jadi member. Satu company lagi Akau jadi ketua, orang lain jadi member. Dia dengan pasukan yang sama, dia boleh buat sampai 10 syarikat tau. Bila ada tender projek kerajaan, dia 10 actually dia masuk tau. 10 company dia masuk. Bila kerajaan nampak ada 10 company kan, dia pilih lah yang terbaik kan. Tapi sebenarnya apa dia pilih pun, company yang sama sebenarnya, hanya register 10 syarikat. Akhirnya pekerja siapa? 10 orang tu lah, sama je lah. Ali dapat ke, Abu dapat, Akau dapat ke, 10 orang ni bekerja. Sama kan. So ini adalah satu kerja monopoli. Kerajaan tidak boleh mengambil pilihan terbaik. Sebab apa? Semua diving company. Kan? So ini satu tindakan kesalahan mahkamah tau. Mereka ditangkap tau.
Itu satu kes mahkamah kan. Baca berita punya lah, masuk TV berita lah. Mereka kena masuk lock up tau. Ini kes besar tau. Ini kes jenayah besar tau. Kan, you cuba monopoli the business. Tapi mungkin dia pun mungkin ada rasuah pegawai kerajaan lah. So, kerajaan cakap buka tender nak 10 tender. Okey, dia masuk 10. Kerajaan officer tu tutup saja. Okey, cukuplah tender 10, tutup lah. Sebenarnya, mesti dia dapat lah. Tak kira apa akal ahli, sebenarnya dia company dapat. So, ini adalah monopoli tau. Kita buat projek tak boleh monopoli. Kita jangan mengabaikan kepentingan orang lain untuk bersaing secara adil dan sihat. So, professionalism dia subjek ni, professionalism, I tengok syllabus, memang dia ada kandungan entrepreneurship. Tapi entrepreneurship ni bukan ni untuk you untung-untung sahaja. Entrepreneurship ni termasuk you kena ada social responsibility. You know the importance for us to take care for others. We take care for the common interest. Kita kepentingan bersama. Ini penting-penting. So kita tak boleh ada wujudkan monopoli. That's why planner we want to have a monopoly macam mungkin susah. Arkitek nak monopoli pun tak boleh. So mungkin planner boleh buat, arkitek boleh buat, tapi pembahagian kerja tu macam mana? Mungkin kita kena ada kaedah macam Suan Jaya cakap lah, bahagi kerja lah. Okay, planner boleh submit KM, arkitek boleh submit KM, tapi semasa submit KM, apa tugas planner? Apa tugas arkitek? Contohnya, bahagian apa mesti planner buat, bahagian apa mesti arkitek buat. So, tak salah lah. Maksudnya semua orang boleh submit. Tak salah lah, tuan-tuan. Tapi macam mana submit tu? Apa peranannya tu? Faham tak? Macam kita cakap lah, semua orang ni, kelas ni 57 orang mesti buat kerja. Tapi peranan dia berlainan kan. So tak salah tuan-tuan lah kan. Hopefully lah kan. Hopefully macam tak salah lah kan. Jangan berlatih tafsir. Arkitek boleh submit plan, dia mesti jadi principal submission person kan. Orang cakap apa? PSP kan. Kalau pergi local government cakap PSP kan. Principal submission person. Iaitu orang yang ketua untuk submit KM kan. So hopefully kita ditafsirkan macam itulah kan. Boleh? So semalam ada perkembangan terbaru, lead ilmu baru kita dapat, so I cuba beritahu you all lah. Okay, boleh ya. Sebenarnya mengikut lawyer itu, catatan parlimen. Parlimen sebenarnya semasa mereka buat debate untuk membuat akta baru atau mengubah session, semua ada catatan. Semasa dia semak catatan, macam mana kita buat amendment akta ni semua, memang dia baca lah kan. Sebenarnya semasa perbahasan untuk mewujudkan Town Planner Act 1995 itu, atau perancang bandar, bukan perancang bandar, atau perancang bandar, Planners Act dan Town Planners Act 1995, memang ada berapa YB lah, wakil rakyat yang setuju lah, mesti biarlah Town Planner menjadi profession yang menjaga kerja town planning. Tapi mereka memang tak sebut lah planners only lah, tapi mereka cakap mesti bagi planners lah kan, jadi profession. Sebab sebelum ni, planner bukan satu profession. Before 1995, planner bukan satu profession kan. So 1995 dalam parlimen debate kan, akhirnya lulus lah. Maksudnya town planners mesti jadi profession yang menjaga isu superkata perancang bandar. So memang banyak YB yang sokong lah, tapi ikut saya baca yang semalam ditunjuk tu, kebetulan sokong-sokong untuk YB tu saya baca lah, semua YB Cina punya, tak tahu mengapa. Ada 2-3 dia sebut kan. So semua atas tu dalam catatan parlimen, dia ada catatan minit dia. Siapa yang sokong kan, siapa tidak sokong, siapa cakap apa ayat lah kan yang menyokong town planner. Tapi memang tak boleh, atau satu orang cakap kita mesti buang arkitek punya tu, tak boleh. Setakat ni memang tak ada lah. Siapa berani sampai itu pun takut susah. Tapi semalam ada orang cakap lah, minta ubah lagi akta, cakap planner saja boleh buat, orang lain tak boleh buat. Itu tak tahulah boleh lulus ke tak boleh lulus. Sebab saya takut itu against the spirit of fair competition kan. Takut nanti kita cakap town planner ni nak monopoli ke business. Kalau kita cakap kita monopoli, kita salah lah. Nanti undang-undang dia mungkin tak boleh diluluskan kan. So tengoklah, ada orang cuba mungkin nak pindah akta, tengok boleh pindah tak boleh pindah. Siapa nak cabar dekat mahkamah, dia cabar di mahkamah. Sebenarnya undang-undang ni bukan kita baca macam itu. Sebenarnya kita kena baca court case lah. Contohnya, mengikut kanun tanah negara, semasa kita buat serah balik guna semula. Itu apa itu serah balik guna semula? Halo, you tahu apa itu serah balik guna semula? Mengapa kelas kita semakin kurang orang lah? Perlu 55 ke ada others kan? Ada 60 kan? 50 lebih kan?
Okey, siapa tahu serap balik guna semula? You belum belajar law lagi ya? Law belum belajar. Ikut undang-undang serap balik guna semula. Maksudnya, kita ada 2-3 lot ingin dimajukan. Kita boleh serap balik tanah itu guna semula mengikut layout. Akhirnya, you ada 3 lot besar. After you surrender the 3 pieces of master title, you get back all the small pieces of land kan, for the houses, land, short land, industry and so forth lah kan, untuk dijual. And others land ni will be automatic surrender to government already. Macam road reserve, river reserve, kan, school reserve, masjid, surau, agama lain, balai raya and so on kan. Itu serap balik guna semula. So kalau isunya serap balik, maksudnya balikkan tanah kepada kerajaan. And then guna semula. Apabila guna semula, boleh ke kerajaan you serap balik tanah freehold, dia guna semula jadi leasehold? Boleh ke tak boleh? Kalau ikut undang-undang, serap balik guna semula, kerajaan boleh menentukan syarat-syarat baru untuk tanah. Itu KTN lah, Kanun Tanah Negara. Ikut atas cakap boleh. Kerajaan boleh menentukan syarat-syarat tanah baru. Tapi ikut kes mahkamah, you boleh tentukan syarat-syarat baru, tapi tidak boleh menurunkan tanah itu. Contohnya, daripada freehold jadi leasehold, sudah menurunkan dia, tak boleh. Ataupun leasehold 99 tahun, itu turun jadi 60 tahun, pun tak boleh. Itu tak boleh susut nilaikan tanah, ataupun menurunkan kepentingan orang, menurunkan kan, kecilkan kepentingan orang pada tanah itu, tak boleh. Orang minta dari tanah besar jadi tanah kecil untuk kemajuan. Orang tidak minta tukar freehold kepada leasehold. Orang tidak minta leasehold masa dipendekkan. So macam mana boleh turunkan dia? Itulah. So dari si kes mahkamah tidak boleh. Itu kokes lah kan. Tapi kalau kerajaan buat macam tu, salah tak betul? Tidak salah sampai you challenge di mahkamah. Contohnya, apa yang saya faham lah. Bandaraya Melaka, Bandaraya Shah Alam. Tanah bandaraya ni, especially town center, tanah leasehold ke freehold? Leasehold. Satu je freehold. Di mana tahu? ICT. ICT saja freehold. Mengapa? Benar saya fikirkan, mengapa? Sebenarnya dulu tu ladang, tanah ladang, masa lagi punya, masa British. Memang freehold. Mengapa jadi leasehold? Sebab apabila kerajaan membeli balik tanah-tanah estate ni, ladang ni, lepas ni tanah kerajaan, jadi balik tanah kerajaan kan. Lepas tu memaju kerajaan, iaitu PKNS kan. Dia memajukan Shah Alam sebenarnya. Dia jadi master ataupun master developer lah. Dia majukan Shah Alam. So apabila jadi macam ni, kerajaan sudah ambil balik tanah. Dia isu balik tanah baru, dia jadi leasehold. Dia ambil balik tanah freehold, dia isu balik tanah leasehold. So habis cerita lah. Tapi PKS dia okey, dia rasa okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau macam ICT, dia tak mau, boleh ke? Boleh lah. That's why dia freehold, dia masih freehold lah. Dia ditukar jadi leasehold. Sebab dia mungkin kita mau tukar jadi leasehold. Kan? Apabila kita buat projek serap balik guna semula kan. Serap balik guna semula ni satu proses tanah lah kan. Tak apa, nanti you akan belajar kan. Supaya mengajar saya tak pastilah kan. Mamak ke Dr. Maliana ke siapa aja saya tak pasti kan. So that's why di Shah Alam Bandaraya tak banyak tanah freehold, biasanya leasehold. Sebab dimajukan oleh kerajaan. Senang cerita lah, tanah dimajukan kerajaan biasanya lah leasehold. Yang freehold ni banyak diberi masa jajahan British. British banyak keluarkan tanah freehold kan, iaitu pegangan bebas kan. Maksudnya selama-lama you tanah lah. Okey, apa implikasi tanah leasehold and freehold? Siapa boleh tahu? Ini professional parties lah, so kena tahu isu-isu professionalism ni. Kalau ni semua tak tahu tak boleh lah. So kita bersentuh secara am lah kan. Okey, apa bezanya leasehold dan freehold punya tanah? Apa kesan yang paling jelas sekarang ni? Siapa tahu? Kesan kepada kepentingan pemilik. Kesan kepada pemilik ni, kepada land owner. Apa bezanya kesan yang paling besar? Freehold dan leasehold. Siapa boleh cuba? Tanah leasehold, contohnya 60 tahun. Contohnya tahun ini, tanah saya sudah habis tempoh 60 tahun. Apa saya kena buat? Saya nak minta renew tanah ni lah kan. Dengan kelulusan kerajaan negeri. Kalau negeri tak mau luluskan macam mana? Saya tak hilang tanah lah. Habislah. Sebab saya beli tanah dari kerajaan untuk 60 tahun. Mungkin bukan saya yang beli dari kerajaan, orang lain beli dari kerajaan 60 tahun.
Lepas tu saya beli dari orang tu kan. Tapi saya tahu tanah itu ialah 60 tahun. Dan geran tanah tersebut ataupun tanah-tanah pacakan lah, bukan geran lah. Sebab liso nama dia pacakan kan. Tanah pacakan tersebut sampai bila tamat tempoh. You sudah beli, you sudah tahu you baru beli tanah itu kan. So bila tamat tempoh, tanah ni siapa punya? Kerajaan punya lah. You hanya beli tanah untuk satu tempoh tau. You kena ingat. So tanah liso maksudnya you beli tanah for a one period of time only. Okay, you purchase the land for until the end of the lease. If in the pacakan, in the lease they mention lease until 2020. After 2020 is no more your land. Itu leasehold. Kalau you nak sambung lagi, boleh. You kena bayar lah. Tengok kerajaan dah minta you bayar berapa lah. Nak 1 juta, 1 juta, 2 juta, kena 2 juta lah. You tahu tanah sekarang ni jadi mahal kan. Dulu mungkin 1,000 you beli. Sekali mungkin 1 juta kan. So kalau kita mampu beli, apa jadi? You beli rumah teres. Tamat tempoh tahun ni. Banyak orang tau, tamat tempoh tau, berapa tahun ni. Sebab you kena ingat, kalau liso 60 tahun, kan? Kalau sebelum Malaysia merdeka, atau Malaysia baru-baru merdeka, you beli tanah tahun ni 120 kan? Habis masa tau. That's why sekarang ni, sepanjang tanah di Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Kuching, bandaraya lama-lama ni, mungkin Ipoh ke apa, sudah ada tanah yang sudah tamat tempoh tau. Artinya 99 tahun pun sudah mati tempoh. Mungkin dia dapat masa lama, sebelum mereka lama dia dapat dari British punya time kan. Masa tanah Melayu punya kan. So sekarang ni kepulangan tahun ni memang banyak tanah di Kuching lah, KL lah, Petaling Jaya lah, bandaraya lama-lama ni sudah ada tamat tempoh. So apa kerajaan buat? Minta dibeli balik. Kalau orang tu tak mampu beli, yalah kerajaan kasihan menghalau dia keluar kan. Kalau dia kasihan menghalau dia keluar macam mana? Okey, anda boleh terus duduk di tanah kerajaan ni. Sekarang ni jadi duduk di tanah kerajaan tau, faham tak? Dia terus duduk di tanah kerajaan sampailah dia matilah, habis cerita lah. Kita menghalau keluar lah, sampai matilah. Tapi you tak boleh jual tanah itu, sebab ini bukan tanah you. You punya memang sekali kira tumpan tanah kerajaan lah. Itu hakikatnya lah. Kalau nak jual mungkin boleh lah, kena minta kerajaan supaya kerajaan tahu dia setuju untuk jual. Tapi jual itu duit siapa punya? Bukan you punya lah. Kerajaan punya. You kena faham lah. That's why kira you nak balik, kena beli. Anak you nak, kena beli balik juga. Cucu kalau you nak, kena beli balik juga. Mungkin keutamaan dia bagi anak cucu you belilah, atau you sendiri belilah. Kecuali you tak mau, baru jual orang lain lah. Tapi mula-mula dia tak akan halau you punya lah. So itu ni practical issue, leasehold. Boleh? So ini ni kesannya, mengapa kita cakap tak boleh menurunkan kepentingan land owner kan, daripada freehold jadi leasehold. Ada leasehold ni tempoh ni dipendekkan, itu tak boleh kan. Okay, this is the discussion on some issue lah. Because professional parties, we must how to say, keep in touch on the existing issue. Okay, about the land, about the professional parties, the town planning, architect issues, whatever issues, you must understand. Okay, setakat ni ada soalan ke nak tanya? Isu usus masa? Okay, sebab kebetulan semalam punya topik ini, so kita teruskan bincang sikit lah. Okay, kalau tak ada apa, okay, so I would like to mention this one, I should present. Okay, so video untuk assignment number 1, submitted ke ada group belum submit? I tengah cerita ada group belum submit sebab ada masalah dia quarantine COVID-19, betul ke? Macam mana, boleh beritahu sikit? Betul ke? Ada group belum submit? Sebab WhatsApp group tengok panjang lah, I perlu register one by one, tak tahu siapa sudah hantar, siapa belum hantar. Ada group belum hantar ke? Betul ke? Tak betul? Resubmission lah, hari tu submit tahu. Ada kan? Bila boleh resubmission after correction? This week. This week Okay, so by this week semua akan resubmit lah kan, kecuali yang kebanyakan sudah submitted kan, only the group yang ada member yang quarantine, okay, COVID-19 kita kelonggaran sikit lah, dia boleh submit by this week okay. So sekarang ni you must prepare for the second assignment. Sama juga, kita tambah boringnya kerja, kita bagi kerja you more interesting. Assignment number 2 also about video. Assignment pertama, the first assignment, you are interview one of the town planner kan. One of the town planner. Sekarang ni assignment number 2, you are interview the professional expert other than town planner. You find another one of the professional expert. And professional expert, that means can be
developer also can be lah, developer or architect or land surveyor or government officer also okay. Tapi bukan planner, kan? You interview bukan planner, one of the expert lah, professional or business expert pun boleh lah. Other than town planner, I think kita cuba faham mereka the perception on our town planning profession. Boleh? So the title for this assignment 2 is Town Planners in National Development. Kita punya perancang bandar di dalam pembangunan negara. So interview, nanti buat satu video within 5 minutes to interview them to understand others professional or developer or contractor punya perception or government officer perception on us, on town planner. First thing, for them, what is our role and importance of town planner? Apa kepentingan kita? Apa peranan kita? Sekali, apa karakteristik yang kena ada untuk town planner? So, boleh interview developer pun boleh, government officer boleh, tapi jangan town planner lah. Government officer kalau boleh interview tata bandar ke, kalau tak dapat apa, pengarah-pengarah ke, tapi bukan planningnya lah. Tapi related to planning lah, yang dia tahu apa kerja planning buat. Mungkin interview pengarah landscape ke, dekat MPPJ ke, contohnya. You interview pengarah kejuteraan ke di Petaling Jaya ke, Pelumpur ke pun boleh. You interview timbalan tata bandar ke, itulah setiap usaha kerajaan ke pun boleh. Asalkan dia siapa-siapa berkaitan town planning dia faham. Atau pemaju ke, dia cuba faham apa peranan dan kepentingan town planner. Tapi janji dia bukan town planner. Apa karakteristik yang patutnya ada seorang profesional town planner. Apa mereka tahu punya tentang kita punya current and future challenge as a town planning profession, and then apa mereka punya pandangan, cadangan, how to improve the professionalism of town planner. Mungkin mereka rasa town planner kita banyak kelemahan, tak apa, kita terima, at least kita belajar lah kan. That's why professionalism ni bukan kita short sendiri. That's why assignment 2 ni kita interview pandangan orang lain, supaya tengok orang rasa kita ada kelemahan apa, and then apa orang punya proposal. Okay, mungkin orang cakap town planner mesti macam mana, especially developer lah. Mungkin mereka orang yang paling sesuai lah untuk menjawab soalan ni kan. Tapi bidang lain pun boleh. Government officer ke, ministry orang pun boleh. Janji dia faham dengan town planner lah kan. Mereka punya pandangan, town planner kena macam mana kan. Kita biasa ingat apa? Planner mesti pandai design. Betul ke? Atau bidang lain rasa town planner penting, dia bukan design. Kalau planner punya role is not really on design, maybe we don't have the conflict with architect because architect is good in design. But town planner, our professionalism is where? Only the design, or supposedly we also good in others, social, environment, kan? Ada aspek kan? That's why ini mungkin penting. Kalau kita betul-betul expert in town planning, not only on design, maybe kita tak ada masalah facing the challenge of architects. So what is their proposal? And paling penting, apa mereka cakap ni mesti compare with kita punya undang-undang ke, code of practice ke, dan juga you punya pandangan. Sebab last assignment 1, I pun sebut masalah ni. You only semua ikut orang cakap punya. So where is your own idea, your discussion? Kita group yang berdiscussion penting. You setuju ke orang cakap apa? Ataupun yang nak tambah apa ke? Kan, jangan dengar saja orang cakap, you macam hilang idea you. Tak boleh. Town planner mesti respond to the comment kan. Orang komen apa-apa, what is your view kan? Kita punya comment apa? Boleh ya? Any question? Any question? Any question for assignment 2? Okay ya? So assignment, yes. What is your question? Okay ya? Okay, so tadi you semua sudah ambil screen kan, sudah snap screen ke, sambil gambar lah kan, apa assignment tu. Member itu kalau boleh sama lah, kalau boleh sama member, kalau nak tukar pun boleh lah. Tapi my proposal is better same with the same member with the last assignment 1 lah. Okay, same membership better, and then you all how to say produce the video again. Okay, ingat not only about others professional views on us, but also your discussion. You setuju ke apa mereka cakap? Contoh mereka kalau kritik masalah ni, mengapa masalah itu berlaku? Contohlah kalau developer cakap, tanda kita ni patutnya kena buat ini lagi kan. So apa pandangan you? Di belakang perlu discussion lah. Mungkin depan dia kamu discuss, di belakang buat discussion sendiri dalam video itu pun boleh. Kan? What is your opinion? Betul ke apa kita cakap itu? Bukan developer cakap itu. Kan? Bagus atau tak bagus? Sesuai tak sesuai? Adakah kita mungkin tak belajar benda ini?
Sepatutnya kita belajar. Maybe you can discuss on that one. Maybe if developer say, town planner should be good in economic. So maybe kita say, okay lah, this is a challenge for town planner. Maybe we need to learn more on economic. Then we can be a good town planner. Suit to the needs of the developer. Kan? So kita mesti apa? Ada discussion. So for the assignment number 2, you must have the discussion. Okay, you must have the discussion. This is for the assignment number 2. Okay. Submit bila ya? Okay, end of the June. Okay. End of the June kan? Sekarang ni Mei, end of the June. Okay lah, end of the June. Habis June. Boleh hari akhir lah. June ni 30 hari kan? 30 lah of June lah, last lah. Okay 30 of June, 30 Jun. Okay, so maksudnya ada sebulan lebih lagi lah. Hari ni baru 28 of May kan? Okay, sebulan lebih sikit. End of the June lah. Okay, so sama, boleh pakai Google Meet lah, apa-apa. You cuba carilah siapa nak interview. Government officer boleh, developer boleh, profession lain boleh. Kalau ada saudara mara arkitek ke, engineer ke, landscape arkitek ke, pun boleh. Tapi tambah lecturer, sama juga tambah lecturer. Sebab aku lecturer yang interview tak semestinya ada experience di luar lah kan. Kita nak orang yang ada experience luar, pandangan kepada kita. Tapi kalau dapat lecturer yang ada projek luar punya, okey. Tapi bukan town planner lah kan. Okey, hold on lah. Kita berhenti sekejap. Okay, so kita semua balik. So this is for the second assignment. We already clear about the second assignment. So first assignment 30 marks, second assignment 30 marks. Nanti ada final test. Final test pun online. Bila final test nanti jabatan akan beritahu masa. Okay, itu 60 marks banyak sikit masa. Makalah. Okay, last week we discussed about the skill of fee kan? Skill of fee. Still remember about the skill of fee? Based on the Lembaga Perancang Badan Malaysia. Okay, kita ada skill of fee kan? Ingat lagi kan? Perlu ke tak perlu kita ikut skill of fee? Sepatutnya kena. Tapi ada orang macam tak ikut lah. Memang ada isu sekarang ni. Some of the town planner didn't follow the skill of fee. So kalau tak ikut skill of fee, biasanya dia charge murah ke mahal? Lebih murah lah kan? Biasanya orang mana dia charge lebih mahal? Dia mesti charge lebih murah lah, bukan charge lebih mahal. Mengapa dia charge lebih murah? Supaya dia boleh more kompetitif kan, lebih bersaing kan. Dia senang dapat projek itu sebab kalau dia charge murah kan. So I think dokumen ini, apa-apa kerja town planning boleh baca sendiri. Last week kita pun sebut kan. Actually kalau ikut lembaga ni, macam-macam kerja kita boleh buat kan. Surveying dia kerja ke, planning policy ke, social economy, project management, urban design, social impact assessment, heritage and conservation study impact assessment. This is the expert by kita punya total knowledge kan, associate professor total knowledge Jati kan, dia memang expert ni lah kan. Traffic impact assessment mungkin itu siapa, Zamrin boleh buat. EIA, accessibility, tourism, feasibility, semua tourism tu total raja kan, total Rashikin dia punya expert lah kan, tourism planning, feasibility study, social impact assessment. Nanti saya sebut kan 2 kali. Baik, bukan sama social impact assessment, sebut 2 kali ya. Cakap GIS, macam itu siapa, kita punya Ishak kan, Dr. Ishak. Tapi dia memang background bukan town planner, dia memang surveyor kan. GIS, stakeholder engagement service and other services. So memang ikut lembaga perancang kita boleh buat macam-macam kerja ni. So kita bercakap kita boleh buat. Tapi kita bermasuk, kita mesti jadi ketua untuk urban design study ke, ketua untuk traffic impact assessment. Tak mungkin kita jadi member, orang je ketua kan. Tapi yang saya faham, traffic impact assessment memang dia tidak ada sebut siapa yang boleh jadi ketua, tak ada. Sebab traffic impact assessment dia tak pernah ada undang-undang dia menyatakan mesti siapa yang boleh buat. Dia tak semestinya ketua yang buat traffic impact assessment mesti engineer, tak semesti. That's why town planner, you layak, you rasa you pandai, you buat saja. Boleh lulus, kerajaan boleh terima, okey lah. Macam tu. Klien terima, kerajaan terima, okey. So traffic impact assessment sebenarnya, kalau you minat transport, you boleh jadi TIA consultant in the future. Dia tidak macam EIA. Ketua dia mesti background science ataupun engineering. Kan?
Planner ketuanya setakat ni kita mesti town planner kan. Itulah projek kecil pada arkitek jadi ketua. Tapi kita menghalang orang lain jadi ahli pasukan. Sama dengan IAA, kita boleh jadi ahli pasukan je. SIA kita boleh jadi ketua, kita boleh jadi ahli kan. So ikut masing-masing lah. TIA tak ada halangan, semua orang boleh jadi ketua. Janji pandai lah. So ini sama, tourism pun sama. Siapa-siapa boleh. Planner ke, orang social science ke, orang engineer ke, kau dah pandai. Jadi banyak bidang ni sebenarnya kita ada undang yang mengawal secara ketat siapa boleh jadi ketua pengkaji ataupun leading consultant lah for that study kan. Okay, so macam-macam kita boleh buat sebenarnya. That's why planning, jangan belajar planning secara general town planner. You patutnya kena belajar something yang more toward specialization ni. That's why nanti boleh buat master. So master ni boleh pilih mana satu specialization. You minat over design ke, project management ke, social economic, or legal aspect ke, GIS ke, apa-apa kan. So you become work expert and then you boleh buat study lebih. Bukan normal KM saja. Kita jangan ingat buat KM saja. MCP layout saja kan. Not only the study of surgical local plan PK kan. We can do the specific study macam ini. Sebenarnya dunia ni banyak macam study. Satu projek je kadang-kadang dia memerlukan apa? Social impact assessment, traffic impact assessment, environmental impact assessment. Ini tiga ni biasanya ada sebenarnya. Kalau projek besar lah. Projek biasa biasanya ada ni IAA, SIA and TIA. Lain-lain tu ikut tempat lah. Atau heritage study ke untuk kawasan warisan ke. Yang lain tu ikut projek yang tertentu lah. GIS sekarang ni semua social plan, local plan kena ada GIS kan. Termasuk kita pun kajian kecil-kecil ke apa ke sekarang ni pun biasa ada GIS. So GIS jadi penting. Okay, so the fee, hari tu kita sampai skill of fee kan. Saya ingat lagi kita sudah bincang skill of fee ni kan ke belum? Okay. Contohnya, ini nanti kita sudah bincangkan. National Physical Plan, dia duration normally 24 months, 2 tahun. Surgical Local Plan biasanya 1.5 year atau kurang lagi kan. Local Plan setahun saja pun boleh kan. Okay. Ini maksudnya professional input berapa bulan kan per person, berapa memang per person kan. Kalau Pareto tu memang dia tinggi sikit, last week saya sebut apa tu memang kan. Ada professional lain dia memang biasanya kurang sikit. Atau orang baru masuk kan? Bukan kan? Okay. Okay, ini memang berapa-berapa kan. Nanti kita bagi contoh, tengok contoh lah kan. Okay, berapa memang kan untuk projek-projek ini. So ikut sini, minimum Pareto input kan, Pareto pengarahnya. Dia memang lebih kan. Walaupun kerja 24 bulan, memang dia 5 bulan je. Maksudnya solid hour dia kerja, solid month hanya 5 months saja. Kan? Bukan dia tiap hari dia bekerja ini kan. So 24 bulan punya kerja, betul-betul dia pekerja punya yang kira gaji duit itu hanya 5 bulan. Nah, kalau pas satu sektor mungkin dia cakap hanya 2 bulan saja. Itu minimum lah atau lebih lah. Ini minimum. Maksudnya satu sektor paling kurang mungkin dia boleh input 2 bulan. Ataupun kalau sektor ini, contohnya alam sekitar. Untuk negeri tertentu mungkin input dia kena lebih. So memang dia mungkin jadi 3. Mungkin negeri tertentu isu alam sekitar tak besar, mungkin turun jadi 2. Itu ikutlah macam warisan. Kalau tempat itu bukan tempat warisan, mungkin memang dia kurang. Tempat itu kalau warisan mungkin memang dia tinggi kan. Especially projek kalau Melaka dan Penang, mungkin warisan dia isu jadi penting, memang dia lebih lah. Sebab lebih banyak kerja dia kena buat lah kan. Masa lebih panjang diperlukan. Kalau projek macam negeri yang tidak ada tempat warisan yang banyak, mungkin memang dia akan kurang. So ini minimum saja. Berapa memang kan. Saya pernah sebutkan. Sub-professional memang ni, ialah kita minimum 1 kan. Tapi per person, kalau ramai orang lebih lah. Kalau kurang orang memang jadi lebih lah kan. Okay. Okay, ini tentang fee kan. Kalau untuk KM, ini untuk KM kan, planning permission kan, KM. Untuk planning permission, kita ikut keluasan. Paling kurang RM1,000 per hektar tambahan kepada Pesik RM50,000. Maksudnya 1 KM ikut ini minimum RM50,000. How small is it? RM50,000 je. Paling kecil pun RM50,000. And then tambahan setiap hektar tambah RM1,000. Semalam ikut perbincangan, saya tak tahulah. Mereka cakap ikut skill of fee ya. Planning work ikut arkitek lebih murah. Arkitek sebab dia sudah bekerja arkitek. Itu sudah mahal. So kerja planning dia charge murah aje. That's why di sini pun satu masalah. Arkitek memang kena bayar arkitek. Lepas tu kerja planning, kalau cari lagi planner, fee mahal. Tengok ni, minimum RM50,000 ni. Plus lagi RM1,000 per hektar.
Tapi kalau dia terus pakai arkitek pekerja planning, dia lebih murah tau. Skill of fee ni lebih murah. Tak ikut semalam berperbincangan lah, saya tak pernah baca lah skill of fee for arkitek untuk kerja-kerja planning. That's why mereka cakap unfair lah. Arkitek ni macam cuba nak competition lah kan, nak bersaing. Dia bagi harga lebih murah lah kan. Tak tahulah, ada ke itu jadi kesalahan juga kan. Mengapa arkitek boleh bagi harga lebih murah kan? Ada ke dia bagus? Ataupun itu okey, kira fair competition. Orang boleh pilih lah, nak murah dan mahal kan. So kalau dia murah, kita mahal, macam mana? Itu satu problem lah kan. Kalau kita murah, kita tak ada duit kan. Mereka sebab sudah bekerja arkitek, dia extra satu kerja planning, dia boleh bagi murah lah kan. Tapi kita, inilah kerja kita saja kan. Macam mana kita boleh bagi murah kan? So itu satu isu lagi lah kan. So the basic fee for planning permission kan, paling kurang RM50,000, 50,000 plus 1,000 ringgit per hektar kan. Okay, so sini semua ada skill fee. Patutnya kita ikutlah. So fee for preparation or layout plan for planning permission application. Ini RM50,000 and then ini lah kan. Fee for preparation layout plan. Tadi atas tak berbeza. Fee for pesticide preparation planning application for material change. Ini material change saja. Iaitu tukar guna tanah. Material change ni kalau senang bahasa kita boleh cakap ni tukar guna tanah saja. So lebih murah lah, 50,000 plus 1,000 per hektar. Tapi kalau betul-betul melibatkan per layout, lebih mahal. 50,000 plus 5,000 ringgit per hektar. Lebih mahal lah. Tapi semakin besar dia, harganya semakin kurang. Boleh faham kan? Contohnya, Pacific Inclusive First 5 hektar. Paling kurang 5 hektar punya projek, RM50,000 habis. Kalau lepas tu, kalau 6 hektar, macam mana? Kalau 6 hektar, maksudnya 5 hektar asas RM50,000, campur 1 hektar extra punya RM5,000. Jadi RM55,000. Okey, tambah lagi 1 hektar sehingga tambah ke 100 hektar masih ikut harga ni. Lepas dah 1 hektar punya, 100 hektar ke bawah ikut harga ni. Lepas dah 100 hektar punya, dia ikut harga lebih murah sikit, lebih murah. Maksudnya, bukannya standard berapa jumlah hektar kali RM5,000, bukan macam tu. Okey. First 5 hectares, 50,000. The next, daripada hektar nombor 6 hektar sampai 100 hektar, RM5,000 per hektar. Okay, so bukan jumlah 100 hektar kali RM5,000, bukan kan? Kita ingat, bukan kira macam tu. Bukanlah jumlah hektar 100 hektar kali RM5,000, bukan. First 5 hectares ialah 50,000. Maksudnya tekan sana, 1 hektar ialah RM10,000 lah, lebih mahal. Ya. Nombor 6 ke atas sampai 100 baru 5,000 per hektar. More than 100 into 101 hektar to 250, murah sikit 4,000 hektar. Maksudnya incremental punya. Okey, boleh ya? Boleh faham kan pengira macam ni? So kalau projek 3 hektar berapa? Cuba yang boleh faham. Kalau projek you 3 hektar saja, berapa layout punya planning permission fee? Yes? Who want to try? If 3 hektar only, berapa fee kena charge? Hello? Bincanglah sikit, janganlah macam tu, diam saja. RM50,000. RM50,000 juga kan? No ashiking. Yes. Betul. Walaupun 1 hektar, 3 hektar, 2 hektar, smaller than 5 hektar or 5 hektar, no ashiking betul kan? Minimumnya 50,000. Tak boleh kurang. Ikut ni lah, tak boleh kurang. Tapi reality tak tahulah. Banyak orang komplain atau orang kurang lah. Boleh discount lagi kan? Itulah masalah orang cakap. Itu persaingan tidak sihat lah kan. Kalau semua sama, kita kira persaingan sihat. Kita bersaing dengan kita punya knowledge, kita punya skill. Bukan dia bersaing dengan harga murah. So pemaju cari you sebab you pandai, you bagus. Bukan sebab you murah. Itu yang sepatutnya kita kena jaga. Kita bagus, orang cari kita. Bukan sebab kita jual murah tau. That's why, town planner kita pun tahu kepentingan yang kita jaga harga kita. Jangan murah-murah. So mengapa kita tak minta farmer, petani pun jaga harga dia. Boleh ke kita minta farmer discount? Sayur tu, orang tu jual RM5 1 kilo, contohlah. Kita minta dia murah sikit lah, RM4 lah, RM3, boleh ke? Sepatutnya tak boleh lah. Kalau kita cakap kita profesional, nak jaga kita period nasib, nak minimum atau fee, tak boleh kurang. Mengapa kita boleh bertintas kepada farmer, petani kita? Yang kasihan ni, menanam banyak sayur, takut hujan je, sayur pula tak boleh jual, kering saja, sayur mati. Mengapa kita tak kasihan dia? Kita pakai spirit yang sama lah kan sepatutnya. Kita janganlah minta dia discount kan.
Patutnya kita pertanian ni pun ada minimum charge lah, bukan maximum tau. Sekarang ni kita pun maximum charge kan. 1 kilo ayam maximum berapa? Satu biji telur maksimum harga berapa kan? Sayur 1 kilo maksimum harga berapa? Kita bukan minimum kan? Betul tak? Saya pun cara beli sayur tak tahu cik. Okey, anda tanya, sekarang ni sayur-sayur ni charge minimum ke maksimum yang kerajaan set tu? Yes? Minimum ke maksimum? Kalau baca berita. Government set the maximum price or minimum price for the food, veggie or meat, whatever lah. Minimum price ke maximum price? Hello? Normally, government set the maximum price or minimum price for the food. Hello? Anyone want to try? Don't tell me you know nothing about the control, food control, food pricing control. Siapa ni? Tak tahu? Tak tahu? Yang saya baca berita masih biasa maximum kan? Charge maximum berapa kan? You beli lebih murah kan? So, mengapa kita tak charge minimum berapa? Barulah menjaga periodisasi petani kan? Macam Persatuan Kedai Kopi. Dia akan set tau. Okey, kedai kopi, satu cawan kopi minimum RM2 for example. Dia akan set the minimum price for their members kan? Coffee shop kan? To selling the coffee for example, minimum RM2. Dia boleh lebih, dia boleh kurang. Mengapa? Sama dengan profesional lah, kita nak minimum. Tapi kita sentiasa minta orang kalau boleh bagi diskaun kan. Sepatutnya behavior macam tu, you rasa baik atau baik? Kan? Masa beli nasi, kita nak murah. Tapi masa kita jual servis kita, asal tak boleh nak kita cakap, jangan diskaun, no diskaun. Ada, kita ni funny ya, we are very funny. Kan? Kita sendiri profesional, kita cakap minimum price. Kita tak boleh bagi diskaun. Tapi bidang online, kita minta orang bagi diskaun kan? Betul tak? Betul ke salah? So, boleh ke tak boleh? If respect the professionalism, kita tak boleh. So, petani ni profession ke tak profession? Bagi saya, legally, they are not profession. Tapi dia more important than profession kan? Tanpa mereka, kita makan apa kan? So, patutnya kena jagalah nasi mereka juga kan? For me, to have the minimum charge lah kan? Okay. Tapi tak apa. Itu suggest to argue lah kan? Argument. Okay. Okay, ini pun ada macam-macam punya fee changes lah kan. Okay, so boleh baca sendiri. And then macam mana kita schedule for payment. Biasanya bukan sekali bayar, saya cakap kan. Apa kerja siap kena bayar berapa, ini penting tau. Ini jangan siap semua baru minta bayar. Nanti dia tak nak bayar macam mana, kerja so siap kan. Nak masuk mahkamah, susah lah. So biasanya ada schedule of payment. Saya kerja apa tak faham 100% kan. Kita ialah ada schedule of payment. Okay, jangan siap baru minta bayar ni. Yang saya experience lawyer tu kan, dengan kerja saya itu kan, dia siap semua baru minta bayar. Itu memang funny dia lawyer lah. And then tak pernah beritahu saya harga berapa punya, kan? Tak pernah cakapnya kan, peliknya. Kan? Itu funny person. Ini planning permission KM untuk pendirian bangunan. So dia ikut apa? Berapa luas lantai building itu kan. The square meter, depend on 100 square meter, RM150. On top of the 50,000 kan. Basic fee 50,000. Plus RM150 per 100 square meter. That's the gross floor area. Ini dia lagi lain lah. Jumlah luar lantai square meter times RM150 plus minimum 50,000. So dia bukan ada first how many square meter 50,000, bukan macam tu. Minimum 50,000 and then plus apa? Kan? Specific plus RM150 per 100 square meter. 100 square meter baru RM150, tak mahal lah. Maksudnya paling mahal dekat 50,000 lah. Yang extra charge tu memang tak banyak. Sama juga kan, ada progressive payment kan. Bayar secara beransur-ansur. Bukan kerja semua siap baru bayarnya. Kan? Sama dengan macam open layout kan. Atau buat studio kan. Kita bukan pakai satu markah dekat akhir sekali. Kita progresif. Laporan awal kita akan bagi markah. Laporan teknikal kita bagi markah kan. Macam itulah. Macam assignment nombor 1 ada markah dia. Assignment 2 ada markah dia. Akhir dia, final test ada markah dia. Bukan satu saja ujian kan. Satu periksaan kan. Kita ada progresif juga kan. Bukan satu je exam kan. Kita ada assignment, ada exam kan. Macam ada progresif jugalah kan. Okay, so ini boleh rujuk sendiri. Saya pernah share kan. So boleh baca sendiri. Ini biasanya hanya sentuh tentang
kerja-kerja private kan, swasta kan. Okey. Untuk government ni pula macam mana? Okey, ini contoh lah kan. Okey, ini contoh government punya. Kalau government study ni normally dia progressive payment macam ni lah. Essential report laporan awal berapa persen. Lepas tu atau interior report ataupun laporan kemajuan ataupun technical report berapa persen. And then draft laporan akhir berapa persen, and then laporan akhir. Ini contoh je. Boleh ubah sikit lah kan. Can be 10% ke berapa persen. Tapi biasanya ini tak banyak lah kan. Sebab apa? Baru buat laporan awal je kan. Ini macam kick off punya payment lah. Misal laporan awal yang janji kepada klien apa yang nak buat. So tambah 10% ke berapa persen kan. Biasanya berat dekat technical lah kan. Itu draft akhir dengan laporan akhir lah kan. Okay. And then fee dia memang pun ada kan. Fee dia dekat. So, ini contoh lah. Contoh fee Okay, ini untuk projek kerajaan lah kan. Okay, tadi kita cakap pasal memang. Ini contoh lah. Kalau pas satu AS ke AT ke, contohnya ketua berunting ada settle ni orang kan. Memang dia ni kok, ketua berunting 5 kan. Tadi saya tengok kan, ketua berunting memang dia 5. Ya biasalah. Kecuali projek you mungkin terlalu besar, terlalu kecil ke, lain sikit mungkin lain. Kan, tadi saya tengok kan, ikut skill of fee lembaga perancamannya, kan, dia ketua berunting biasa memang ada 5. Dan sektoral ni biasa 2, minimum yang tadi sebutkan minimum 2. Kan. Tapi untuk projek ini dia 3, wilayah 3, kan, pendapatan ke, penduduk semua 3 kan. Okey. Tapi tak semesti sama. Kan, kadang-kadang tengok sektor mana lebih penting ke, lebih berat kerja dia ke, mungkin ubah lain kan. Ini contoh je. Nanti perkali ni, nanti saya tunjuk you. Perkali ni dia depends on berapa lama kerja. Pengalaman kerja, ini penting. Pengalaman kerja lagi banyak, perkalinya sampai 2.7. Maksudnya, gaji pokok, kali berapa memang, mesti akan time stick pengganda ni perkali ni. Jadi gaji ya. Okay. So, orang yang kerja lama, 2.7. Orang yang kerja baru ni, dia 2.2 saja kan. Kurang pengalaman, 2.2 je. Lebih pengalaman, 2.7. Dia lain lah. So, orang lebih pengalaman, biasa gaji pokok tinggi, perkali bertinggi. Orang baru kerja punya, muda sikit punya, gaji kurang, berkali kurang. So, fee dia masih sikit lah. That's why, satu study, fee lebih ke kurang, kadang-kadang depends on the experience of the consultant. Consultant yang lama experience, biasanya fee dia tinggi. Mengapa? Sebab monthly fee ni so naik, and then plus dia berkali lebih. Kalau ibu consultant ni, semua orang muda-muda punya, baru jadi TPR punya, bermana fee you murah, berkali pun kurang. So akhirnya fee you kurang lah. Walaupun sama tengok, semua 3 memang, tapi orang experience, orang kurang experience. Tengok akhirnya fee dia lain lah. Boleh berlainannya lah. Okay. Ini kita sebut experience berapa. Kan? Tapi dia punya basic mahal, 11,000. Ini hanya 8,000 tengok. So orang berlainan gaji akan efek lah. Okay. Okay, ini contoh jugalah kan. So cost project akan jadi lain lah. Normally satu ISRT ni at least fee ni adalah 1.something million lah. Lebih 1 lebih juta lah. Okay, ini contoh dia. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya tak? Setakat ni ada soalan nak tanya tak? Any question? Doktor, saya ada soalan. Okay, Kalau boleh. kita macam overcharge our services, kita boleh kena penalty ke atau kena blacklist? Overcharge? Ya. I think tak ada isu overcharge. Ini cakap minimum tau. Yang lembaga perancang, dia set ialah minimum. Mengapa minimum? Macam kedai kopi lah. Kedai kopi, persatuan kedai kopi dia set. Kedai kopi, satu cawan kopi minimum RM2 contohnya. Mengapa ada minimum? Dia nak cakap kepentingan ahli dia. That's why dia ada minimum. You lebih charge, biasanya tak ada masalah. Tapi ada satu masalah lah. Klien tak akan cari you punya lah. Ini tadi saya ingat soalan siapa? No Syafiqah. Okay. Biasanya klien dia akan cari siapa yang bagi murah. Walaupun kita ada minimum, walaupun kita sekadar minimum, mungkin ada rasa minimum ni sikit sangat. Dia tak cukup, dia tak mau, dia nak lebih. Apabila lebih, ada satu risiko lah. The risk is, maybe client searching for another one, charging the minimum price. Okay, if you charge minimum plus something,
maybe you lost the business. Kita akan dapat business lah. Tapi ada orang mungkin dia confident, I want to charge more than that. Because we can offer more service. Boleh, I can charge more but with more service. Contohlah, ini apa renovation rumah. Tak semesti cari yang the cheapest one tau. Cheapest one kadang-kadang kerja dia memang teruk tau. Kita nak cari quality kan. Kalau orang dia cakap 50,000, seorang lelaki 70,000. Tapi kerja 70,000 tu better than 50,000. Better we find the 70,000. That's why sometimes quality tu penting. Not only the cheapest kan. So minimum fee tu minimum. You charge more, it's okay. As long as the client accept. Tapi biasanya jangan charge lebih sangat lah. Klien lari punya. Kan? Semua klien ketekuk kan. Dia nak same quality, possible, cheaper price. Cheaper price. Macam iblis sayur lah. Kedai ni mahal RM2 lah. Lari terus. Kedai murah sikit. RM2 kan. Itulah masalah. So kita charge minimum. Kan? Kita tak ada charge maximum. So you can more than the minimum lah. Okay, any more question? Thank you, Doktor. Thank you. Ini kena faham. Okay, ini dia kita punya kadar gaji kan. Okay. Ada satu nak tunjuk you. Okay. Skala gaji maksimum pengarah kan. Jati firm kan. Mengapa tau sekarang ni? Gaji ni kita cakap apa? Ikut gaji sebenar kan. Tapi takut ada company dia pandai tau. Dia charge sendiri tinggi-tinggi gaji tau. Contohnya, I jadi planning firm lah. Saya jadi pengarah sendiri kan. Saya sendiri pengarah. Saya punya firm. I sendiri cakap gaji saya 1 bulan 20,000. Boleh tak? Lepas tu saya dapat ISRT ya. Saya akan cakap kerajaan lah. Okay, FAV ya. Mesejnya 20,000. Gaji dah kan sebulan. Ini kali lagi berkali 2.7. Ini kali lagi memang 3 ke 5. Oh, saya punya gaji dia tinggi lah kan. So kerajaan bukan bodoh lah. Dia tahu. So dia cakap jadi pengarah satu firm pun even kadar gaji maksimum ni pun kena ikut tahun pengalaman kerja you. You boleh cakap tinggi, itu you hal. Tapi kerajaan hanya terima ini saja. You baru 5 tahun punya experience, you buka satu firm. You cakap you gaji 10,000 satu bulan, kerajaan untuk ASRT, sati kerajaan dia tak mau terima. Dan gaji untuk kerajaan punya pengiraan, dia hanya kira you 6,000 sebulan. Walaupun you punya payment slip adalah 10,000, you hal lah. You boleh tunjuk dengan klien private kalau dia setuju tak apa kan. Tapi government dia pandai, dia set the maximum tu. Kerajaan set maximum sebab kerajaan nak cima duit, sebab dia ada bajet. Biasanya kerajaan dia nak bagi projek orang, dia ada bajet dia. Masa dia mohon dengan Kementerian Kewangan berapa bajet dia buat, so dia tak boleh offer lebih tinggi nya. Sebab tu kata kerajaan ni lah maximum. You baru 5 tahun kerja jadi pengarah company saya pun, company siapa-siapa, maximum gaji you 6,000 je. Tak tinggi tau. Yalah, memang mungkin gaji sebenar you memang 10,000. Tapi untuk study kerajaan, dia hanya bagi you pengiraannya maksimum 6,000 je. You 10 tahun pun baru 7,000 lebih. 20 tahun dia baru terima you jadi 10,000. Ini macam ikut gaji kerajaan lah, nampak. Orang yang kerja 20 tahun mungkin you naik pangkat jadi grade yang tinggi, baru 10 tahun 10,000 kan, dia mungkin ikut apa yang boleh terima oleh kerajaan lah. Tapi swasta memang gaji tinggi-tinggi, tapi masa nampak projek kerajaan dia ikut ini. Dia tak boleh ikut sebenarnya lah. Okay. Kadar gaji you ada degree kan, TPR mesti ada degree kan. Tapi kaki tangan sementara, ini kadar dia lagi rendah. Kalau kaki sementara untuk technical orang, ini dia punya kadar. Ini semua sementara, mana kaki tangan tetap? Mungkin atas tak ada lah kan. So ini sementara, mana tetapnya? Shareholder, mana gaji tetapnya? Tak tunjuk sini. Ke tercicir, tak apa, ini contoh saja. Ini contoh saja. Okay. Ini berkali pun sama. Kan? Dia semua ada step. Kaki tangan ikhtisas maksudnya profesional. Kan? 2.7. Kalau separuh ikhtisas 2.1. Masuk supporting, separuh ikhtisas dia maksudnya apa? Ikhtisas profesional. Separuh ikhtisas dia maksud apa? Diploma lah. Ia bukan ikhtisas kan. So 2.1 saja. Kan? That's why. Private university 2.2. Ini ialah lama punya. Ini dokumen lama. Ini terus bagi saya lah. I think ini lama punya. Lama punya tu ikut ini. Private and government kan. Ini baru lah, sorry ya. 2.2 soal baru lah, sorry. Lama punya 1.1. Betul-betul, ini soal baru. Tadi ini tak perasan. Ini soal baru ni.
lama punya, last 10 years yang saya tahu, government university punya lecturer 1.1 saja. Ini suatu bentuk, ini suatu baru. Okay, sorry ini tuan-tuan sekalian bagi saya yang terbarunya lah. Betul. Ini tu bentuk yang terbaru. So, university ni semua sama, tu bentuk. Yang private ada dua jenis. 2.7 untuk professional, semi-professional macam diploma holder, you diploma perancang anda, itu benguan saja. Berkali tu, berkanda tu. Okay, kalau professional status, degree holder, 2.7. Maksudnya basic salary tadi, ikut tahun, kali berapa bulan, kali berapa peganda atau berkali lah. Okay. Okay, so ini sih semua sama. Tak kira you apa, universiti biasa mesti profesional lah kan. Di biasa di universiti bukan degree saja, termasuk master, PhD lagi, tapi tu bentuk je, kurang sikit. Kalau private, iktisas ni degree saja, so 2.7 lah. Master PhD mata kira lah, sama je 2.7. Maka diploma 2.1 kan, lain. Perunting asing dia murah sikit, dia tak ada mahal. Maksudnya kita tidak mengalahkan the company from others country yang to practice dia lah kan, so berkali tak tinggi kan. Okay, so berkali memang sudah saya tahu, dan juga gaji pokok kan, the basic salary, monthly salary, saya tahu CGO fee. So untuk private punya tengok lembaga punya CGO fee, government punya ikut Plan Malaysia lah, bukan Plan Malaysia sebenarnya, Kementerian Kewangan lah. Okay, dalam CGO fee ada sebut secara kasar saja, tapi terperinci kena ikut Kementerian Kewangan punya lah. Okay, ini contoh lah kan, ikut Kementerian Kewangan punya. Any question? You all sudah partikel ke? Belum kan? Nanti partikel mungkin boleh tahu lebih lah. Soal partikel ni important kan? Nanti partikel ada peluang, you cuba tengok macam mana mereka buat quotation kan? Any question? No question kan? Okay, satu lagi slide ni. Ini slide yang dibuat oleh siapa ni? Tak tahu siapa yang buat. Tapi ini untuk khusus profesional. Untuk khusus MIP, Professional Program. Okay. Boleh nampak For Autumn Planners Professional Course 2019 khusus Professional Lembaga Perancang Bandar Malaysia. Okay, module 3. Okay, praktis perancang bandar swasta. Ini berkaitan dengan private practicing town planner kan. Okay. Siapa yang buat mungkin lembaga yang buat lah. Okay. Siapa itu perancang bandar? Ikut ni. Siapa itu perancang bandar? Perancang bandar ialah satu profession kan, yang diiktiraf secara undang-undang kan. Bukan kita cakap kan. Menulis Akta Perancang Bandar 1995. Akta 538. Town Planners Act 1995 kan. Act 538. Dia satu profession yang perlu diamalkan secara profesional. Professionalism kena ada. Okay. Okay. Kriteria sebagai profession, ingat apa, kita bincang balik sebab first week saya bincang. Ini pun first week saya bincang. Okay, private sector town planners sebagai consultant, perunting kan. Kita boleh buat project management pun boleh, jadi NGO pun boleh, kita boleh kerja dengan developer, boleh sendiri jadi developers, kita sendiri boleh jadi contractors, ataupun kita kerja dengan property companies, finance company pun boleh. Atau developer kerja dengan property company lah, developers lah, finance ke dan sebagainya. Memang ibu boleh jadi set up company kan, for the property pun boleh juga. Kan? Saya nak tanya you lepas dapat degree town planner, you boleh jadi town planner kan? Tapi kalau dah tukar profession jadi valuer, boleh ke tak boleh? Ini buka ataupun jadi property manager. You nak buka property company. You nak jadi property manager, menguruskan apartmen lah, kondominium lah, shopping mall. Ataupun jadi valuer, penilai, tadi cakap itu, menilai hartanah, memberi nilai ke hartanah. Ataupun nak jadi property agent, macam itu semua company-company baru sekarang atau apa lah kan. Apa nama aku lupa, macam-macam company kan, property. Okey, boleh ke kita atau degree town planner kita nak buat lagi jadi profession lain, tapi tak mau masuk balik universiti, boleh ke? Kita tak mau ambil lagi degree property management atau real estate management, kita tak mau ambil degree, boleh ke tak boleh? Anyone want to try?
Hello? Anyone to try? Whether after we have the degree, we want to change the profession to property manager or valuer or property agent. Can we do that without going back to university to take the degree in real estate management or property management? Can we do that? Hello? Boleh rasanya doktor. Rasanya boleh. Rasa macam mana buat supaya boleh? Cik Iskandar. Siapa ni? Iskandar? Saya. Yes. Rasa macam mana buat jadi boleh? Ni tahu tak cara dia? Mungkin dia dah ada degree dulu kan. Degree tak ni, bukan property management. Tapi nak jadi professional valuer tau. Nak jadi professional punya property agent. Nak jadi professional punya property manager tau. Dia ada license boleh sign. Macam mana nak buat? Tapi saya tak mau pergi balik degree belajar. Tak nak belajar degree property management lagi. Boleh tak? Kena pergi ambil exam dia tu. Wush, dulu syahadah. Exam apa itu? Tu kena ada kabel tu. Ini kabel TMB ke kabel siapa ni? Nurul Syahadah. Exam apa? Nurul Syahadah. Exam apa? Nurul Syahadah. Oi, expert ni. Iskandar kalau belajar dari Nurul Syahadah tau. Dia kabel besar ni. Ibu. Nurul Syahadah, exam apa yang boleh? Beritahu saya sikit. Nurul Syahadah. Malu pula. Ya. Ya, exam apa? Boleh beritahu sikit. Hello? Yang untuk yang apa yang dia nak ambil tu lah. Yalah, exam yang dibuat oleh siapa? Lembaga. Dia punya professional body. Dia lain sikit tau. Professional body mereka ni, mereka ada buat exam ni. You boleh ambil exam ni saja, dia ada 10 kertas exam. 10 paper kan, 10 exam. Salah satu ni time planning. Senang lah, tak payah masuk, senang boleh lulus punya lah ingat. Tapi kena buka mata lah, jangan tutup mata nanti. Kena buka mata ni. You tak payah belajar mungkin lah. 10 paper, ada satu mungkin you kena dilulus lah. After you got the degree time planning lah. Iaitu berkaitan time planning. I think itu boleh lulus. Lagi 9 ni, you kalau tak pandai, you kena belajar sendiri lah. Dia tak payah wajibkan masuk universiti tau. You ambil paper exam dia sahaja. Dibuat oleh lembaga mereka. Habis cerita. You boleh jadi sama equivalent. Equivalent tu, you have the degree in property management. Lepas tu sama lah, working experience berapa tahun, sambil logbook, buat exam lagi sekali, itu professional exam lain, interview. Okay, lepas tu boleh jadi valuer tau. Dia boleh jadi property agent. Bukan yang dekat luar tunjuk rumah, itu nama negotiator tau. Itu bukan agent. Itu yang negotiator. Yang property agent betul-betul, yang duduk dalam bilik je, kau yang kaki ni. Ataupun jadi property manager, manage shopping mall, kan. Ataupun apartments, office building, sebagainya. Okay. So, compared to these slides, itu ni kena tahu banyak professional vendor ni. You bukan study for technical skill ni kan. Okay, town planner also working with the public sector, sector awam, including government department in ministry, kan, federal, state and local governments, agencies and universities kan. Actually, universiti pun termasuk ada private university kan, private ada lah kan. So, you nak bekerja swasta sekarang ni ikut praktis baru, you mesti ada company. You mesti register dengan company act. Mesti daftarkan dengan syarikat. Jadi syarikat boleh sole proprietor, iaitu hak milik tunggal, partnership and private limited company. Okay, my question, boleh ke jadi listed company, iaitu berhak, bukan sendiri berhak, jadi public listed company, boleh ke? Town planning firm become public listed company, boleh ke tak boleh? Hello? Anyone want to try? Tak mahu? Tak apalah. Yang saya faham tak boleh. Bukan planning tak boleh. Semua profesional. That's why Malaysia ni yang saya faham, yang saya pernah baca artikel, Malaysia kerajaan tak boleh terima ataupun Malaysia undang-undang tak boleh terima professional consultant jadi listed company. Tak ada. Kita pernah tengok syarikat berhad yang listed dekat pusat saham ialah professional company. Tak ada. Kira town planning firm ke, architect firm ke, lawyers ke, accountant ke, audit firm ke, dia tak pernah boleh jadi public listed company. Maksudnya you listed in pusat saham Malaysia, tak boleh. Yang saya faham macam tu. Kita hanya boleh terima macam ni, individual, sole proprietor, partnership and private limited company, iaitu sendirian berhad. That's why I pernah baca artikel, ada company dia dapat jadi besar-besar, dia nak jadi listed company, dia pergi mana listing the company? Pergi negara luar.
pergi Hong Kong lah, pergi Singapura lah. Negara lain boleh terima. Professional firm jadi listed company. Tak silap saya baca lah, saya baca artikel macam tu. Tapi yang saya tahu boleh punya ikut artikel saya baca, macam Hong Kong boleh. Singapura saya tak tahu. Maksudnya ada negara, dia boleh allow the professional bodies, professional consultant become listed company. And then contohlah, you boleh buka satu company besar-besar punya, you boleh jadi dalam, you pun jadi arkitek punya, you pun jadi registered arkitek punya, you boleh pun jadi registered town planner. Mungkin contohlah, saya registered town planner. Saya ada partner saya registered arkitek, saya ada partner saya registered engineer, saya ada partner saya registered valuer, ada lagi registered valuer lah, property agent lah, manager lah, QS lah, PL, SKF. Nanti kita buka satu company besar tau. Boleh, di luar negeri boleh buat macam ini. Nanti mungkin boleh jadi listed company lagi. Company besar, gergasinya. Boleh. Malaysia tak boleh. Mengapa Malaysia tak boleh? Masa saya bincang tentang SOP, bukan SOP. COP. Dia dah cakap SOP, confused. COP, Certificate of Practice. Based on COP requirement, you now register as a town planning consultant under Lembaga Perancangan Bandar Malaysia. 70% atau majority shareholder mesti planner punya yang sign itu. Yang professional lain sikit saja. So boleh ke kita buka company yang multidisciplinary pun jadi listed untuk arkitek, jadi engineer multidisciplinary. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Sebab untuk planner, majority share mesti town planner. Untuk arkitek, majority share mesti arkitek. Untuk lawyer, mungkin majority share mesti lawyer. So kita tak boleh satu company, semua orang ni minority, saya 30%, dia 30%, dia 30%, maksudnya arkitek 30%, planner 30%, mungkin valuer pun 30%. Kita semua 30, boleh ke register dekat lembaga perancangan bandar? Tak boleh. Register lembaga arkitek pun tak boleh, semua tak boleh. Itu masalah Malaysian Best Practice. Kita tak boleh buat multidisciplinary company, yang satu company dengan kita semua ni bukannya shareholder besar-besar, semua kurang daripada separuhnya, nanti kita nak jadi kita punya company ni, satu company register banyak professional body, tak boleh. Ikut praktis semasa nampaknya macam tak boleh. Tapi luar negeri, ada negeri boleh. Itu saya pernah nampak tau. Macam company Australia, company besar, dalam dia ada professional punya town planner, transport punya experts, engineer, arkitek, apa design, semua ada. Mereka boleh buat macam ni. Company gergasi lah, big company. Malaysia tak boleh. Kita masih suka professional body ni, professional company ni, company kecil-kecil ya. Even private limited company pun kecil ya. Kira 2-3 orang ni saja. Bukan dia betul-betul banyak orang ya kan. Mengapa macam tu? Ada masa kita pergi bincang boleh. Kalau nanti interview dengan orang luar ke, expert lain ke, developer ke apa, semua mungkin boleh bincang soalan ni lah. Mengapa planning firm macam tu lah. Mungkin ini ada good question lah. Mengapa kita limitkan itu? Kan? Hamilet ni kan, mengapa? Saya pun tak faham. That's why ada company, mereka jadi besar-besar punya, mereka akan listed di luar negeri. Sekarang ni, tak tahulah, Channel 8 kan, Channel 8 ni ada program yang Mandarin ni, mereka tengah bincang isu ni. Mengapa ramai orang Malaysia listing the company in other country, especially pergi Hong Kong, Singapore. Mengapa bukan di Malaysia? Mungkin salah satu faktor ni lah, kita banyak kawalan. Negeri lain lebih banyak kebebasan untuk company jadi besar-besar. Mengapa Malaysia tak boleh? Mungkin kita tak mau monopoli. If the company besar-besar, mungkin takut jadi monopoli kan. Mungkin lah, atau tak apa reason lagi. Mungkin kita perlu interview dengan orang yang buat rules and regulation for this company registration lah, especially professional body lah kan. Apa alasan sebenarnya mereka tak mau professional body company besar-besar, especially public listed company. Mengapa hanya boleh kecil-kecil? Mungkin lawyer boleh jawab lah, saya tak boleh. Okay, so ada masa interview orang luar, kalau nak tanya, tanya. That's why, as a professional town planner, you bukan belajar saja. You kena memikir, kalau rasa perlu tanya, you tanya. Kan? Saya bukannya 100% semua knowledge ada. Kan? Kita mesti, apa orang cakap apa? Belajar sampai mati kan? Long life learning. Long life learning. LLL. Long life learning. Okay? Ada soalan mesti tanya, jangan berhenti saja. Jangan diam saja. Okay, as a graduate member of MIP dulu, you apply jadi corporate member of MIP. Kan? Tapi semasa jadi graduate member of MIP, you must become the also Siswaza punya member lah for Lembaga Perancangan Malaysia. Kena sekali ni. Kalau boleh sekali. Lepas itu jadi apply jadi corporate member, apabila jadi dapat jadi corporate member, you baru boleh apply jadi
registered town planner. Okay, so sekali Malaysia practice macam tu. You mesti jadi corporate member MIP dulu, baru layak jadi registered town planner. So setiap tahun kami kena bayar annual fee untuk MIP dulu. Receipt itu mesti bagi orang lembaga tengok, dia baru terima kita bayar. Kalau MIP tak terima kita bayar, kita belum bayar MIP, kita tak boleh bayar lembaga. So kita kalau hilang ya corporate membership for MIP, kita akan hilang registered town planner. Ini Malaysia practice for town planning. Arkitek bukan macam tu. Arkitek, dia semua ikut seni saja, ikut lembaga dia saja. Dia tak payah join Pertubuhan Arkitek Malaysia. Kita mesti join ke Pertubuhan Perancang Malaysia, MIP kan. Dia tak payah join pertubuhan pun boleh. Dia paling penting dia lembaga. Dan Malaysia ni, MIP lembaga ni bergerak bersama. Okay. So, dulu company mesti register di bawah MIP. Sekarang ni kena register di lembaga lah. So lembaga bawah ni ahli ada awam punya kerja kerajaan, ada swasta. Yang swasta ni kena ada COP, Certificate of Practice, baru boleh praktis lah. Kalau kerja kerajaan macam saya, tak boleh praktis. Kalau saya praktis boleh. Saya kena buka syarikat lah. So saya kena jadi swasta juga. Walaupun saya kerja kerajaan, saya boleh juga buka swasta kerajaan company. Untuk lecturer je boleh. Tapi mesti dapat kelulusan Naik Chancellor lah. Dan kelulusan Naik Chancellor, seorang pensyarah pun boleh jadi. Dia ada dua kaki lah, satu awam, satu swasta lah, boleh. Lecturer je boleh lah. Kerja kerajaan tempatan, kerja negeri, kerja persekutuan tak boleh. Hanya lecturer je boleh. Sebab reason yang saya faham, kita mengajar, tak boleh mengajar benda yang teori saja. Kena ada practical experience. That's why lecturer boleh kaki ni di private, swasta. Macam doktor lah, dia hari mengajar saja, tak boleh percaya lah. Dia kena praktis juga. Dia kena pergi klinik, hospital, kena jumpa penyakit, kena tolong merawat penyakit sakit, baru boleh jadi doktor. Walaupun dia mengajar di universiti, dia kena ada practical experience, dia kena ada hands on experience. Dia tak boleh mengajar teori je. Dia selalu lupa macam mana cucuk. Kalau dia selalu lupa macam mana cucuk dan mengajar orang macam cucuk, boleh percaya. Dia tak boleh buat operation, tapi dia mengajar buat operation, boleh ke? Sama lah, town planner, kita tak erti kerja swasta, tapi kita boleh mengajar saja, boleh ke? Okay. Tapi planning tak macam medical doctor, boleh. Atau orang more to theory, boleh. Kalau town planning, okey. Lecturer yang more to theory, dia tak ada practical experience pun boleh. Itu arkitek ke planning boleh macam ni. Tapi medical doctor tak boleh. Professional lain boleh. That's why in the public sector punya lecturer, kita ada yang towards more theory punya, less practical experience, boleh. Kan? Tapi yang nak more to practical experience pun boleh. Macam Dr. Rosmin dulu kan, dia banyak practical experience. Dia ada private punya kaki lah, boleh. Kan? So MIP pun sama. Okay, dia ada public and private member kan, sama lah kan. Tapi untuk private member, you kena ada, nak jadi professional, you kena ada khusus dulu. Dulu khusus dibuat oleh MIP, sekarang dibuat oleh lembaga lah. Okay, you khusus lembaga ataupun MIP, lepas tu buat exam. Tapi orang kaki tangan kerajaan, sekarang ni terus masuk khusus saja. Tapi ada syarat dia lah. You mesti ada syarat tertentu mencapai, contohnya grade kaji you tinggi, dia terus lompat pergi khusus saja. So lecturer sama. Sekarang ni lecturer grade yang 44 ke atas kan, iaitu at least senior lecturer kan, dia tak payah ambil lagi khusus, dia terus masuk exam. Tapi swasta memang kena ada khusus tak exam. Kerja kerajaan termasuk lecturer, grade 44 above, maksudnya senior lecturer above lah. Dia terus masuk khusus saja kan. Lepas itu sama juga kena submit logbook, nanti buat interview macam exam jugalah. Ini oral exam sebenarnya, ini oral exam, ini ialah written exam kan. Ini oral exam. Akhirnya jadi corporate MIP. Lepas jadi corporate MIP, saya cakap baru boleh jadi register town planner. Okay. Biasanya, jadi corporate MIP mesti boleh dapat register town planner. Biasa tidak tolak lah. Okay, boleh faham ha? So nak jadi professional member nanti kena melalui proses ni. So paling penting, graduate saja, join graduate MIP. Dan graduate siswa sekali. Lepas tu, tapi ini dulu lah, MIP dulu baru boleh siswa lembaga lah. Lepas tu, you tunggu kerja you untuk 3 tahun, dapat experience cukup, you apply. Melalui proses ni lah. Interview, corporate. Lepas tu, mohon jadi tentang registered town planner. Okay. Any more question? Ada minat dengan benda ni? Yes, good. Yes. Siapa itu? Siapa ni? Nor Arifah. Yes, Nor Arifah. Yes, any question? Saya nak tanya apa beza between
perancang bandar dan penolong perancang bandar. I mean like the scope dia tu. Okay, perancang bandar ni dia degree holder kan. That's why kita is a professional, ikhtisas lah. Profession ikhtisas kan. Kalau penolong perancang bandar ni, dia biasanya diploma je. Dia lebih kepada kerja teknikal lah. Okay, apa beza dia? You kena faham lah. Kalau kerja di kerajaan kan, contohlah, you jadi pegawai perancang, iaitu perancang bandar lah, pegawai perancang di Majlis Bandaraya kan, contohnya. You orang yang akan betul-betul decide lah, projek ini boleh komen apa. You yang decide sebenarnya. You boleh komen apa. Bermakna lepas itu komen ni akan hantar kepada mesyuarat dekat OIC kan. OIC meeting adalah juga ahli majlis atau pengarah-pengarah jabatan lain yang akhirnya decide lah. Boleh terima tak boleh terima komen you lah. Jadi biasanya komen profesional masing-masing mereka akan respect lah. That's why you sebagai pegawai, you yang decide lah. Komen ni boleh masuk atau boleh masuk. Penolong hanya tolong you je. Dia mungkin tolong cari maklumat lah. Contohnya, minta penolong pergi cari dulu. Adakah maklumat SCP betul atau betul? Takut SCP punya maklumat banyak tipunya. You as a pegawai, mungkin tak ada masa nak pergi semak maklumat tu betul tak betul. Minta penolong pergi cari maklumat tu betul ke, betul tu betul ke, lokasi tu betul ke. Mungkin minta dia pergi site survey. Kan, dia cakap, oh saya nak clear tapak ni untuk apa rumah. So, dia minta penolong pergi semak dulu tapak itu macam mana. Silap-silap, bangunan sudah siap. Ada orang macam ni tau. Bangunan sudah siap, dia baru sambil KM. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Dia tipu lah. Dia ambil gambar, oh tanah masih kosong lagi, kita nak buat KM. Padahal ni, bangunan sudah siap. That's why pegawai tak akan tiap hari lari cinta sana. So, satu pegawai, bawah dia mungkin ada lebih banyak penolong lah. So, penolong ni buat kerja-kerja yang kurang berfikir. Atau memikir pun, tapi dia tak boleh buat keputusan. Keputusan dekat pegawai. So, yang bertanggungjawab ialah pegawai. Salah ke betul, itu pegawai punya kerja tu. Penolong yang tolong je. You jangan salahkan penolong bagi maklumat salah. Sebetulnya, you sebagai pegawai, kena pastikan you tahu guna maklumat daripada penolong. Yang bertanggungjawab ialah pegawai. Bukannya penolong. You tak boleh salahkan penolong. That's why satu syarikat untung ke rugi, kita salahkan siapa? CEO. Kita bukan salahkan manager dia. Kita bukan salahkan pegawai dia, eksekutif dia. Kita salahkan CEO. Satu syarikat kalau dia rugi, macam MAS, CEO kena buang lah. Biasa MAS punya CEO biasanya kerja tak lama kan. 2 tahun, 3 tahun kena buang. 3 tahun, 2 tahun kena buang. Betul tak? Cek balik lah. MAS punya CEO, itu kerusi panas tau. Tak boleh duduk lama punya. Sentiasa rugi kan. Kan, sebelum COVID-19 saya rugi. Masa COVID-19, lagi hancur lah. Mengapa asyik kena buang? Rugi untung, CEO punya tanggungjawab. Sama juga, you punya komen. Bagus tak bagus, pegawai punya kerja. Penolong tolong saja. You jangan salah ke penolong. So penolong dia diploma je. Diploma sepatutnya lebih kepada technical skill. Teknikal je. Dia tolong ambil gambar ke, cari maklumat ke, format ke, survey ke apa. Akhirnya keputusan. Projek ni patut diluluskan ke patut amendment. You yang kena decide. Akhirnya memang lah. Akhirnya OIC masyarakat yang final say, terima apa bukan terima ibunya, komen lah. Biasanya dia akan setuju lah. Arkitek dia respect arkitek punya komen lah. Planner dia respect planner komen lah. JKR punya komen lah kan. Macam tu lah. So itu bezanya ke government ni. Private pun sama. Semasa kita buat FCP yang ikut saving experience lah. FCP biasanya bertanggungjawab planner yang bertanggungjawab. Planner you kena buat sendiri kalau boleh. Kalau tak boleh buat, minta penolong you buat. Tapi biasanya penolong susah nak buat lah. Ikut saving experience lah. Sebab you minta orang diploma buat FCP ya, susah sikit. Mungkin dia boleh tolong buat tapi you kena baca baliknya. Sebab apa? FCP ni technical aspect mungkin minta penolong boleh buat. Tapi rationale of the project, concept idea patutnya datang daripada planner. Sebab planner ni kita pentingkan degree lah. Kita pentingkan pemikiran kita. Kita pentingkan konsep, rasional, justification. Kita balance the physical dengan ekonomi dengan sosial. Ini degree punya kerja. Professional punya kerja. Penolong diploma level mungkin dia pandai buat okey. Dia pandai melukis kan. Dia pandai ambil gambar. Dia boleh buat site analisis. So SCP ni banyak bahagian mungkin dia boleh buat. Akhir sekali yang mengolah itu. Projek ni baik atau tak baik ke, apa rasional dia, apa konsep dia. Apa kesan sosial dia, sekarang ada bahagian kesan sosial, apa kesan sosial dia, itu semua patutnya planner kena buat lah. Ikut experience saya di private lah. Tapi sekarang ni mungkin ada private company, dia nak cimat tu ya. Dia ambil orang diploma je, buat kerja semua ni. Itu ni ada orang komplain lah. Semalam I think planner pengarah perancang dari MPSJ kan, Majlis Bandaraya Sumatera itu komen lah. Katakanlah SCP ni cetak rompaknya
Tak kira projek di mana, SCP baca lebih kurang sama. Ya. Dia pasal tu SCP mungkin dekat Batu Pahat. Lepas tu satu Malaysia punya projek pakai itu je, ubah tajuk sikit je, ubah nama je. Kadang-kadang nama jalan pun lupa ubah dia juga. Nama sungai ke nama jalan kan dia lupa ubah. Itu masalah lah. Itu mungkin ada yang minta penolong buat ni, dia terima je. Itu masalah. Akhirnya kita punya professionalism akan hilang. Itu semalam bincangnya. Kalau planner kita sendiri tak jaga kualiti, macam mana fight dengan arkitek? Sila-sila orang cakap arkitek bekerja lagi bagus, mengapa saya nak bayar planner lagi mahal kan? Professional fee planner lagi mahal. Arkitek punya fee untuk planning work murah tau. Sebab dia ambil dua kerja. Arkitek kerja, planning kerja. Dia ambil dua kerja. So murah sikit lah. Kalau kita asingkan, satu kerja planning untuk planning, satu kerja arkitek untuk arkitek, kita asingkan, lagi mahal lah. So itu kerja ni, beza ni professional and penolong. That's why bagi saya, you sudah masuk projek, program degree, mungkin asalnya you no arifah, you daripada diploma ke dari STPM? Saya dari matrik. Matrix, okay. Matrix tak apa. Artinya sini ada orang dari diploma. So kena bezakan tau. Diploma and degree apa bezanya? Diploma dulu kita lebih pentingkan technical skill, pandai mengira, melukis, pemikiran sikit-sikit cukup. Masuk degree, you kena memikir, contoh ni garis bantuan. Kita mengikut garis bantuan layout. Itu sebenarnya kerja diploma, technical. Degree ni orang patutnya fikir balik. Patut ke kita guna garis bantuan macam ini? Boleh ke kita guna garis bantuan secara berlainan? Ingat ke saya share dalam WhatsApp group itu? Ya, special design from the itu siapa company ya? Saya tunjuk tu EcoWorld. Ingat lagi ya? Saya tunjuk dekat WhatsApp group itu. You semua tengok lah. Special design Pak EcoWorld. Design macam tu, saya tengok je. Soalan pertama saya apa tahu? Okay, apa soalan pertama you tanya kalau tengok design yang EcoWorld tu? Apa soalan pertama? Dia boleh tengok jiran belakang rumah. Bukan, saya punya soalan ialah macam mana dia nak dapat kelulusan? Tengah mengikut garis bantuan. Dia macam tak boleh ikut garis bantuan kan? You tengok garis bantuan rumah teres kita macam mana? Rumah semiti macam mana? Semua berpanjangnya kan? Depan ni pendek, lebarnya kecil, panjang lebih kan? Kan? Ada setback lah atau apa kan? Dia bila itu, memang saya fikir macam mana dia boleh dapat kelulusan dengan garis bantuan kita begitu rigid ini. Macam mana dia main tai chi silat dengan pihak kerajaan supaya boleh lulus Itu ni town planner. Patutnya kena ada knowledge ini. Tapi I takut silat-silat ini idea dari arkitek ni. Biasanya Malaysia, idea special ni datang dari arkitek. Yang saya tahu EcoWorld suka cari arkitek. Arkitek bagi banyak idea. Lepas tu planner tolong submit saja. Itu masalah. Planner kita tak berani mencabar garis bantuan. Kita suka ikut garis bantuan ni. Kan? Garis bantuan namanya garis panduan sahaja. Dia bukan mesti ikut. Dia bukan kaedah. Dia bukan undang-undang. Tapi planner jarang berani mencabar. Saya cakap saya faham. EcoWorld ni dia dapat idea baru macam-macam ni. Sebenarnya datang dari arkitek tau. Idea dari arkitek, lepas tu planner tolong balik je. Pakai idea datang dari arkitek. Sebab ada satu kali seminar yang dibuat oleh MIT, terjumpa satu arkitek tau, dari Singapura. Orang Malaysia pun, tapi kerja dari Singapura arkitek lah. Dia cakap, dia present tau, konsep yang dia buat untuk EcoWorld tau. Tapi yang saya tahu, itu planning idea, tapi datang dari arkitek. Planning idea, layout, tapi idea dia cakap dia punya idea sebenarnya. Dia yang buat layout tu. Idea lah. So dia tunjuk plan semua. Tapi summation person mungkin arkitek, planner kan. Summation person mungkin planner. That's why itu ni orang cakap, arkitek boleh buat kerja planning. Sebab arkitek pun lagi pandai buat layout tau sekarang ni. Dia banyak idea punya, special-specialnya. Akhirnya, disebabkan perundangan Malaysia memerlukan planner yang buat submission, akhirnya mungkin dia keluarkan idea, planner pakai idea saja dia untuk buat layout. So akhirnya planner dia turun pangkat kita tau. Tapi itu degree level, kita macam diploma level bekerja tau. Kita buat layout, ikut garis bantuan, ikut idea dari orang lain. Itu masalah kita. Patutnya degree orang banyak idea. Diploma ikut idea dia. Tapi kalau degree kita pun tak ada idea, macam-macam diploma, so idea kita dari mana? Dari arkitek. Habislah profesional kita. Itu nak kita mencapai kita. Arkitek boleh layout. Lagi bagus layout, sebab dia banyak idea. Dia berani berfikir. Dia berani mencabar garis bantuan. Macam dulu, kerajaan Malaysia mula-mula tak boleh terima zero lot. Nanti tengok apa itu zero lot. Tapi tak tahu siapa yang pandai mencabar, akhirnya kerajaan sudah menerima zero lot. You boleh tengok balik sejarah Malaysia lah dalam pembangunan kan.
Dulu tak ada zero lock. Apa itu zero lock? Nanti cuba cari dekat garis bantuan. Ada zero lock sudah. Dulu tak ada. Lepas tu sudah masuk boleh. Kan? Mengapa boleh pula? Dulu tak boleh cluster housing kan? Cluster home. Sekarang ni sudah boleh cluster home. Kan? Dulu mesti ada ruang belakang. Belakang mesti ada setback. Macam mana boleh buat cluster home? Belakang tak ada ruang belakang, tak ada setback. Perubahan yang berlaku, mula-mula memang against garis panduan. Tapi akhirnya garis panduan perlu ubah. Mengambil kira konsep ni. So, siapa yang berani mencabar dengan ini? I ingat, kalau itu town planner, bagus lah. Town planner ni memang hebat punya lah. Tapi ataupun sila-sila, ataupun belakang yang mencabar ini, arkitek yang mengeluarkan idea ni semua, dia minta planner tolong buat je. Kalau town planner tu berani, bagus lah. Termasuk sekarang ni idea baru dari EcoWorld tu. Saya sangat minat. Dia macam mana nak convince kerajaan untuk terima. Kan? So itu penting lah. Degree ni orang. Pemikiran kita. Jangan dikawal oleh garis bantuan. Kan? Kita boleh berfikir kan. So pemikiran ni bagi saya penting. Kan? Macam SIA, TIA. Patutnya ini degree orang buat, bukan diploma yang orang buat tau. Sebab ini memerlukan pemikiran kan. Okay? Boleh ya? No, Arifah. Okay, so kita sekarang ni degree program. That's why you tak pernah belajar diploma lagi bagus. You terus kan ingat, pemikiran ni penting. You kena pandai argue, membincang, mengolah, jangan mengikut perintah. Itu penting. As a town planner. Orang cakap, lorong belakang mesti 20 kaki. You kena tanya, why? Mengapa mesti 20? Dulu saya ingat saya punya idea, lorong belakang saya nak buat kawasan hijau atau tanah rumputnya. You tahu apa komen pensyarah saya? Tidak boleh. Dia cakap lorong belakang mesti berturaknya simen konkrit atau turak. Tak boleh hijau. Ingat, saya punya komen lecturer saya. Tapi sekarang ni lorong belakang boleh ke tanam rumputnya? Boleh. EcoWorld semua tanam rumputnya. That's why kita kena ingat itu garis pantuan sahaja. 2000 garis pantuan macam ni. 2020 mungkin soal lain. That's why akademik mengajar, kita tak boleh cakap tak boleh. Kalau cakap tak boleh pun kena kurungan masa ini tak boleh. Bukan selama lain tak boleh tau. Faham? That's why degree ni saya sentiasa bagi kebebasan untuk student saya. Kita kena boleh mencabar garis pantuan. Tak salah mencabar garis pantuan. Tapi semasa submission plan, ikut garis pantuan yang semasa. Tapi academician, for me, you cannot control by the guidelines because you are degree holder. Nanti you bekerja bukan ikut garis pantuan sahaja. Termasuk boleh ke review garis pantuan. Kalau kerja dengan Plan Malaysia, mungkin tiba-tiba pengarah minta you boleh ke kaji pada garis pantuan. Okay. Kalau you biasa ikut garis pantuan, mana dapat idea nak review garis pantuan? Lorong belakang 20. Kalau kurang sikit 15 tak boleh. Kurang lagi 10 tak boleh. Apa masalah 10? 10 dia ada accident banyak ke? Banyak kebakaran ke? Betul ke? Tak ada pun. Kita tengok balik. Satu lagi soalan. Rumah tepi kita, corner lot mesti 20 kaki. Mengapa? Orang extend sampai tinggal 10 kaki pun bukan ada masalah accident apa. Bukan orang itu boleh jadi gila. Tak ada. Stress lebih. Tak ada pun. So, mengapa mesti 20? Tak boleh 10. Tak boleh 5. Tak boleh 15. Why? Mana fikir? Australia tak ada 20, UK tak ada 20, US tak ada 20, tapi Amerika okey je. Kena kita fikir. As a town planner degree ni bagi saya, kena fikir ke arah macam ni. Apabila kerja, ikut apa yang dikawal. Tapi, you sentiasa boleh memikir supaya kalau orang bagi kerja ni, minta review tak garis bantuan. Are you able to do that? That's why degree holder. Kita sentiasa memikir. Saya pernah banyak tengok rumah ni, extend sampai setback 20 kaki ni hilang. Ada tinggal 5 atau tinggal 10. Tapi tindakan kerajaan tak ambil pun. Kan? Itulah. Okay, boleh professionalism. Ada soalan lagi? Arifah ke orang lain? Sir. Boleh doktor. Terima kasih. Terima kasih. Okay, bagus. That's why professionalism ni subjek ni, kita nak tahu pasal apa skill of lah, dan sampai ni. Tapi sebenarnya banyak lagi, kita penting kita pemikiran. Yes. Ini siapa nama? Macam baca nama ya? Cleo ke Sleo? Cleo ke Sleo? Cleo. Sebab you English dia C pronoun K kan? Cleo. Okay. Cleo Patra. Yes, what is your question? Sir, yang tadi kan saya cakap yang share 35-35 kita tak boleh sama bagi sama rata kan? Apa tu ulangi?
Repeat the question. Yang share kita tak boleh dalam satu apa tu, ada banyak corporation macam. Multidisciplinary company lah. Okay. Tapi kalau kan sejak tadi kita tak boleh macam 35 gitu kan. Right? Kalau kita sana tu 40, lepas tu yang group corporation lagi 20 tu still tak boleh juga. Alamak, ulangi tak elok lah. Ulangi sekali lagi. Ulangi tak elok lah. Putus-putus lah. Dah, saya dengarkah? Okay, ulangi. Okay, yang profession tu kalau kita bagi planning 40, tapi yang macam arkitek, surveyor kan 20-20 still tak boleh juga kan? Okay, macam ni. Kita punya lembaga minta you company ni, ABC company ni nak register jadi COP untuk jadi company planner. Planner mesti pemegang utama. Mesti paling banyak share. Okay. Tapi company yang sama, lepas register tanpa planner, sebab planner jadi share paling banyak kan, okey lah kan, arkitek kurang, lawyer kurang, okey. Tapi company yang sama, boleh ke register dengan arkitek sana? Jadi arkitek punya firm. Boleh ke company yang sama? You register planner, register arkitek. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Sebab planner shareholder, major shareholder, paling banyak share. You boleh register dengan planner. You tak boleh register arkitek. Sebab arkitek pun dia minta paling banyak share mesti arkitek. So Malaysia punya profesional punya problem macam ni tau. So akhirnya macam mana? Macam ni tau. Contohnya ada satu company nama ni Arkitek Jururanjaya Malaysia. Okay, Arkitek Jururanjaya Malaysia, major shareholder ni, shareholder paling banyak ni arkitek. So Arkitek Jururanjaya Malaysia dia register dengan lembaga dia lah, jadi arkitek firm lah, Arkitek Jururanjaya Malaysia. Major shareholder ni arkitek. Tapi dia pun nak buat kerja planning. Dia macam mana? Dia kena buat satu company baru, nama ni AJM Planning Urban Design Group. Okay, major shareholder ni Nolin Shah Hashim, town planner. Nanti arkitek itu jadi kurang share dekat AJM Planning Urban Design Group. So AJM Planning Design Group tu boleh register jadi planning firm lah. Nampak? So macam ini, akhirnya 3 orang ni, you kena register 3 syarikat lah. Tu macam sama tadi cakap dia masalah tu lah. Contohnya kami 3 orang lah. Planner, arkitek, survey, engineer. Contohnya 3 orang ni. Kita nak register syarikat kita di bawah 3 lembaga. 3 orang punya company, register 3 lembaga. Kita kena pegang 3 syarikat lah. Syarikat planner share lebih banyak. Arkitek dengan engineer kurang share je. And then register satu lagi company untuk engineer punya. Engineer pegang share lebih banyak. Arkitek planner kurang sikit. Apabila register dengan planner punya, planner lebih kan. Kalau register arkitek lebih lah kan. Register engineer lebih lah. Macam itulah. Akhirnya 3 orang ni kena pegang 3 syarikat lah. Baru boleh register dengan badan pelayanan. So ikut setiap lembaga ni, company masing-masing ialah lain. Tapi sebenarnya kalau masuk percepat dia tengok, ada 3 syarikat ke 1 syarikat? Saya pernah nampak lah. Syarikat nama ni banyak. Pekerjanya sama 4 orang itu. Syarikat ni macam register banyak. Pekerjanya sama 4 orang itu saja. Ini tu satu problem lah. Akhirnya nice macam sedikit paperwork tu macam itulah. So mengapa kita mesti buat macam ni ya? Ni mungkin berkaitan isu liability lah. Isu liability kan. Planner pegang share paling banyak, dia bertanggungjawab atas kerja planning lah. Arkitek untuk arkitek, engineer untuk engineer lah. Mereka 3 kongsi berkongsi itu mereka behal lah. So tak sedikit registration, 3 syarikat lah. Engineer, planning, arkitek asing. Kita tak boleh buat satu company register berbagai professional body. Tak boleh. Yang undang-undang sekarang bukan undang-undang lah. Praktikal semasa. Undang-undang tak kawan sama kita macam ni. Ini praktikal punya problem. Praktis ni, kaedah ya, tak boleh lah. Okay, boleh faham? Tadi saya soalan ni siapa? Nok Arifah ke siapa? Halo? Cuba tengok nama. Tadi siapa yang tanya soalan ni? Halo? 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 Dia langsung putus Halo? Halo? Yes. Tadi Clear. Clear Patra. Clear Patra orang mana? Lupa. Orang Sabah. Patutlah nama special. Okey. Boleh jelas tadi apa saya jawab tu? Maksudnya masih boleh lah. Apa lagi? Saya putus tadi, saya tekan buat. So, tak dengar tadi? Alamak.
Tak dengar, tak apa. Nanti minta kawan yang beritahu you lah. So senang cerita, you kena register banyak syarikat lah. 3 orang ini kena register 3 syarikat lah. Satu syarikat untuk planner, satu untuk arkitek, satu engineer. Dia tak boleh satu company untuk 3 profession punya registration. Tak boleh lah. Yang saya faham macam tu lah. Kan, you kena register 3 syarikat lah. Macam saya cakap itulah, AJM. Dia untuk planning. Arkitek, nama arkitek Jururancangan Malaysia. Kalau dia nak buka engineer, dia kena buka lagi satu. Kan? Macam itulah. Dia jadi buka banyak syarikat. Sebenarnya orang tu 3 orang juga. Dia lari sini, lari sana. Dia buka banyak company lah. Tapi itu tak kira monopoli kan. Tadi saya sebut isu monopoli itu lain. Sebab orang yang sama, dia buka 10 company contractor. Sebenarnya orang samanya. Supaya dapat tender project. Itu ada masalah monopoli lah. Ini saya ingat tak ada masalah monopoli ni. Kan? 3 orang buka 3 syarikat. Tapi 3 syarikat pun 3 orang ni juga. Tapi siapa jadi pemakan utama? Berlainan. So kalau macam ini, mengapa tak boleh satu syarikat? Itu saya tak tahu. Ini mungkin kena tanya orang expert bisnes ni. Mengapa kita boleh Malaysia praktis macam itulah? Apa kesan dari segi ekonomi ke, undang-undang ke, finance ke, ataupun isu liability ni. Isu liability ni. Sebab kalau arkitek, you buat bangunan you runtuh, apa masalah? Boleh disamang kan? Arkitek tu boleh masuk penjara kan? Company dia mungkin akan dibekukan kan? So kalau 3 profesional satu company, arkitek tu bermasalah, satu company tu kena beku tau. Akhirnya kerja planning pun tak boleh berjalan kan. Itulah pun masalah juga. So better asingkan kan. Kalau arkitek punya masalah, syarikat arkitek pun masalah. Planning engineer boleh bergerak lagi kan. Mungkin macam itulah ada kebaikan dia. Biasanya kita asingkan profesional supaya kita asingkan liability tau. Apa itu liability? Kita punya tanggungan di bawah undang-undang kan. Itu namanya liability. Liability banyak maksudnya. Liability boleh tanggungan finance kan. Boleh juga tanggungan undang-undang, iaitu kita boleh disaman, di-charge dari mahkamah, kita boleh dimasukkan penjara dan sebagainya. Betul tau, kalau engineer arkitek, you buat satu bangunan, runtuh, orang mati, you boleh masuk penjara punya tau. Planner tak ada masalah itu. Bangunan runtuh, planner tak boleh masuk penjara. Arkitek, planner, arkitek boleh, lawyer boleh. Bukan lawyer, arkitek dan engineer boleh tau. Sebab dia berkaitan dengan structure dan struktur keselamatan dia. So arkitek dan engineer boleh masuk penjara ni. Boleh disalahkan segi undang-undang kan. That's why mungkin asingkan pun satu kebaikan lah. Supaya contohnya, arkitek tu masalah, syarikat arkitek tu saya masalah. Anda dengan planner tu tak efek. Sebab itu major shareholder yang datang planner. Datang planner tidak bersalah kan. Mungkin okey lah, baik jugalah. Ini mungkin isu liability lah. Mungkin baik kan. Kalau kongsi bersama, satu profesional masalah, satu syarikat tu tutup. Efek lah profesional lain bekerja kan. So mungkin ada kebaikan dia lah. Tapi kelemahan ni apa? Semua company kecil-kecil lah. Okay. Kita susah macam, tapi boleh juga. You ada 3 syarikat berkaitan kan. Macam brothers, sisters company kan. Kita nak marketing, boleh marketing bersama kan. Dapat projek, kita share lah 3 company pun boleh juga kan. Okay juga kan. Orang nampak kita satu sebenarnya 3 kan. Jadi pun boleh. So mungkin baik jugalah company besar, company kecil-kecil banyak lah kan. Company besar, itulah. Mengapa orang nampak company besar? Saya tak faham. Mungkin kena interview orang tu. Mengapa aturan nampak company besar, multidisciplinary? Apa kebaikan dia sebenarnya? Nampak tak ikut liability, liability kecil-kecil lagi bagus lah kan? Okay, I think hari ni pukul 10 lebih sikit. I think that's all for this week. We can continue next week. Okay, any more question? If no question, thank you. I stop recording lah. Thank you, Doctor.